Assalamualaikum dan salam sejahtera tersalam keluarga Malaysia. Saya Khairul Hafiz Yunus hari ini membawa kepada anda liputan seperti biasa langsung dari Parlimen bersempena dengan mesyuarat kedua penggal kelima Parlimen ke-14 bagi tahun 2022 yang mana akan berlangsung selama 12 hari bermula 18 Julai sehingga 4 Ogos 2022. Baik saudara dan saudari yang sedang menonton ketika ini, anda sedang menyaksikan di TV1 di saluran berita RTM dan juga penstreaman secara langsung ketika ini anda boleh saksikan di rtmclick.rtm.gov.my, palang RTM Parlimen dan juga di rtmparlimen.rtm.gov.my dan juga anda boleh menonton kami menerusi RTM Click yang anda boleh mak turun di aplikasi Apple App Store, Google Play Store dan juga Huawei App Gallery. Baik saudara dan saudari sekalian, bahawa sebanyak 13 rang undang-undang dijadual akan dibentangkan hari ini bagi bacaan kedua untuk persidangan kali ini dan pastinya yang akan menjadi tumpuan kita semua adalah berkenaan dengan rang undang-undang pindaan nombor 3 2022 di mana yang menyatakan bahawa larangan ahli parlimen untuk lompat parti ataupun RUU anti lompat parti yang telah pun dibentangkan pada sidang parlimen khas beberapa bulan yang lalu. Dan atur cara urusan Dewan Mesyuarat hari ini terletak pada giliran ke-8 di mana ahli parlimen Kota Belud minta Perdana Menteri menyatakan apakah jaminan kerajaan bahawa RUU ataupun rang undang-undang pindaan perlembagaan berkaitan dengan anti lompat parti akan dibentangkan pada persidangan mesyuarat kedua penggal kelima Parlimen ke-14 hari ini. Dan selain daripada apa yang saya nyatakan sebentar tadi, ada beberapa perkara lain yang dinyatakan hari ini yang turut menjadi tumpuan adalah berkenaan dengan peningkatan harga barang yang menghimpit kebanyakan rakyat Malaysia ketika ini berkaitan dengan inflasi dan ini juga dinyatakan bagi aturan urusan mesyuarat giliran kedua di mana ahli parlimen Paul Dickson meminta Perdana Menteri menyatakan langkah-langkah yang diambil untuk menangani kenaikan kos sara hidup dan memastikan kestabilan harga barangan supaya kekal pada harga mampu milik kepada rakyat. Dan juga ada yang dinyatakan di sini terkait juga dengan peningkatan kos-kos tertentu di mana ahli parlimen IGAN meminta Menteri Kanan Kerja Raya menyatakan apakah tindakan proaktif kementerian dalam menangani masalah projek lambat siap yang disebabkan oleh kenaikan kos. Masih lagi bercakap berkenaan dengan peningkatan kos harga barang pembinaan yang melanda Malaysia dan seluruh dunia. Dan antara lain di peringkat global yang lebih luas, apa yang menjadi tumpuan kita di peringkat Dewan Rakyat adalah di mana berkenaan dengan perang antara Rusia dan juga Ukraine yang memberi impak secara langsung kepada keadaan ekonomi dalam negara. Di mana dalam aturan urusan mesyuarat Dewan Rakyat bagi giliran ke-6 di mana ahli parlimen Kota Raja minta Menteri Luar Negeri menyatakan secara spesifik apakah langkah susulan perang Rusia-Ukraine yang telah berlaku sejak Februari lalu dan apakah langkah yang diambil oleh pihak kerajaan untuk membendung kesan secara tidak langsung khususnya kepada ekonomi akibat daripada perang yang sedang berlangsung ketika ini dan apakah usaha yang akan dilakukan oleh kerajaan untuk memastikan rantau ini tidak akan terlibat secara langsung dan mana-mana proksi yang akan memberi kesan buruk kepada negara. Itu antara tumpuan-tumpuan yang dinyatakan dalam aturan urusan mesyuarat Dewan Rakyat pada hari ini. Baik, kita akan memberi langsung secara 2 jam ini di saluran TV1 dan juga saluran berita RTM langsung dari Parlimen untuk memberikan penjelasan dan juga gambaran yang lebih jelas kepada anda. Sekali lagi kami kongsikan kepada anda boleh saksikan kami secara penstreaman secara langsung di rtmclick.rtm.gov.my, palang RTM dan juga rtm.gov.rtm Parlimen dan juga boleh mak turun RTM Click di aplikasi telefon pintar anda untuk menonton tidak kira di mana anda berada. Baik, kita terus saja ke Dewan Rakyat untuk persidangan pada hari pertama hari ini. Silakan. Kedua penggal kelima Parlimen ke-14 ini dapat dilaksanakan dalam keadaan lancar dan selamat. Surat edaran prosedur operasi standard SOP, My SOP dan garis panduan kemasukan ahli parlimen dan pegawai pengiring telah diedarkan di atas meja ahli-ahli yang berhormat semua. Penghadang lut sinar dalam Dewan Rakyat juga telah dibuka. Walau bagaimanapun, ahli-ahli yang berhormat diminta untuk sentiasa memakai pelitup muka sepanjang berada di dalam Dewan Rakyat kecuali ketika berucap. Ahli-ahli yang berhormat dibenarkan untuk membukalah ketika berucap di Dewan Rakyat dan perlu memakai semula pelitup muka dengan kadar segera selepas selesai berucap.
Untuk maklumat ahli yang berhormat, seperti mana saya maklumkan Dewan Yang Mulia pada 14 September 2021 yang lalu, langkah-langkah telah diambil dalam Dewan ini dan beberapa tempat lain di Kompleks Parlimen untuk meningkatkan kualiti udara dalaman dengan memasang sistem yang dapat membasmi virus COVID-19. Antaranya ialah satu, menukar penapis udara kepada jenis high efficiency particulate air dan memasang sistem ultraviolet germicidal irradiation di kesemua air handler unit sistem penyamak udara berpusat. Kedua, membekalkan peralatan mudah alih UVGI, dan ketiga, memasang nano air generator di ruangan yang menggunakan sistem penyamak udara jenis variable refrigerant flow. Saya pohon semua pihak agar sentiasa peka dan mematuhi prosedur operasi standard dan garis panduan yang telah ditetapkan. Semoga ahli-ahli yang berhormat dan seluruh warga Parlimen dilindungi daripada wabak penyakit ini. Akhir sekali, di atas meja ahli-ahli yang berhormat juga telah diletakkan jadual kementerian menjawab semasa sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Jadual ini akan diguna pakai bagi penentuan hari kementerian menjawab sepanjang mesyuarat kedua ini. Sekian, terima kasih. Ahli-ahli yang berhormat, semalam telah genap 8 tahun tragedi malang yang menimpa pesawat MH17, syarikat penerbangan Malaysia Airlines yang berlepas dari Amsterdam ke Kuala Lumpur pada 17 Julai 2014. Saya dan semua ahli-ahli Dewan Rakyat amat bersedih dengan insiden tersebut dan dengan demikian menzahirkan rasa simpati yang tidak terhingga kepada keluarga penumpang dan sahabat handai serta anak-anak kapal MH17. Saya berdoa agar keluarga penumpang dan anak-anak kapal pesawat tersebut kekal tabah dan cekal dalam mengharungi dugaan ini. Saya bagi pihak ahli-ahli Dewan Rakyat dan pihak Parlimen seluruhnya merakamkan ucapan takziah kepada semua keluarga penumpang dan anak-anak kapal pesawat MH17. Saya menjemput ahli-ahli yang berhormat sekalian untuk bangun. Kepada yang beragama Islam diminta disedekahkan Al-Fatihah dan kepada yang bukan beragama Islam diminta bertafakur selama 1 minit. Al-Fatihah. Terima kasih semua. Akta-akta yang diperkenan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong. Ahli-ahli yang berhormat, saya suka nak memberitahu majlis ini iaitu Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong dengan limpah kurnia baginda telah memperkenankan akta-akta yang telah diluluskan dalam mesyuarat pertama penggal kelima Parlimen ke-14 yang lalu seperti berikut. 1. Akta Perbekalan Tambahan 2021-2022. Kedua, Akta Kerja dalam braket pindaan 2022. Ketiga, Akta Kawalan Bekalan pindaan 2022. Keempat, Akta Perlembagaan pindaan nombor 2 2022. Kelima, Akta Syarikat Labuan pindaan 2022. Keenam, Akta Perkhidmatan Keuangan dan Sekuriti Labuan pindaan juga 2022. Dan ketujuh, Akta Perkhidmatan Keuangan dan Sekuriti Islam Labuan pindaan 2022. Perutusan dari Dewan Negara.
Ahli-ahli yang berhormat, saya telah menerima satu perutusan daripada Yang di-Pertua Dewan Negara yang menyatakan persetujuan Dewan itu kepada rang undang-undang yang telah diluluskan oleh Dewan Rakyat dalam mesyuarat pertama penggal kelima Parlimen ke-14 2022 yang lalu. Saya menjemput setiausaha membacakan putusan itu sekarang. Perutusan daripada Dewan Negara kepada Dewan Rakyat. Tuan Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Dewan Negara telah meluluskan rang undang-undang yang berikut tanpa pindaan. 1. DR 4 Palang 2022, rang undang-undang perbekalan tambahan dalam kurungan 2021-2022. 2. DR 1 Palang 2021, rang undang-undang kerja pindaan 2021. 3. DR 13 Palang 2021, rang undang-undang kawalan bekalan pindaan 2021. 4. DR 9 2022, rang undang-undang perlembagaan pindaan 2022. 5. DR 5 Palang 2022, rang undang-undang syarikat labuan pindaan 2022. 6. DR 6 Palang 2022, rang undang-undang perkhidmatan kewangan dan sekuriti labuan pindaan 2022. 7. DR 7 Palang 2022, rang undang-undang perkhidmatan kewangan dan sekuriti Islam labuan pindaan 2022. Yang ikhlas, Senator Tan Sri Datuk Seri Utama Dr. Rais Yatim, Yang di-Pertua Dewan Negara. Terima kasih. Pertanyaan bagi jawab lisan. Untuk memulakan, saya menjemput Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Fasya bin Haji Muhammad Fakih. Silakan. Terima kasih kepada Tan Sri Yang di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tan Yang-Pertua, saya minta izin untuk berbantun sedikit. Mat kilau pahlawan terbilang, bijak bersilat menentang lawan. Sabab benam membuka gelanggang, isu kemiskinan menjadi taruhan. Soalan nama sabab benam nombor 1. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluarga Malaysia. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan sekian tegar pembuka bicara agenda utama Kerajaan Malaysia. Selamat bersidang YB semua demi keluarga Malaysia yang tercinta. Tan Sri Yang di-Pertua, berdasarkan Bank Data Kemiskinan Nasional atau IKASIH yang diuruskan oleh Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU JPM, sebanyak 44,829 ketua isi rumah dikategorikan sebagai miskin tegar pada tahun 2020. Walaupun susulan daripada penggunaan metodologi baru kemiskinan pada 2019 serta impak COVID-19, bilangan miskin tegar ini telah meningkat kepada 144,932 ketua isi rumah setakat 30 Jun 2022. Salah satu sasaran dalam RMK12 adalah Basmi Miskin Tegar pada akhir tahun 2025. Program Basmi Miskin Tegar Keluarga Malaysia atau BMTKM adalah pelengkap kepada program sedia ada untuk menangani isu kemiskinan merintasi semua etnik dalam keluarga Malaysia. Unit Perancangan Ekonomi dan ICU kedua-dua di bawah JPM bertanggungjawab untuk menyelaras dan memudah cara pelaksanaan program ini. Tan Sri Yang di-Pertua, program Basmi Miskin Tegar bukan sesuatu yang baru, ia telah mula sejak kemerdekaan lagi dan diperkirakan dalam tahun 70-an melalui dasar ekonomi baru. Walaupun di bawah BMTKM, kaedah dan pendekatan dalam Basmi Miskin Tegar adalah berbeza dan lebih holistik. Yang pertama, unit kemiskinan khusus ditubuhkan di peringkat persekutuan negeri dan daerah. Yang kedua, menggunakan pakai pendekatan keseluruhan negara atau whole of nation approach dengan izin dan berdasarkan masalah setempat dan bukannya one size fits all. Yang ketiga, penglibatan pelbagai pihak merangkumi universiti awam, swasta, industri dan lain-lain. Dan yang keempat, memperkenalkan dasar pemisah selepas tempoh 2 hingga 3 tahun pelaksanaannya. BMTKM akan laksanakan di 1,000 lokaliti dalam tempoh 3 tahun 6 bulan. Fasa pertama melibatkan 80 lokaliti sudah pun bermula. Program yang akan laksanakanlah untuk meningkatkan pendapatan yang merangkumi projek-projek pertanian, peternakan, usahawan, pemasaran serta pembangunan minda dan motivasi. Anggaran pendapatan tambahan adalah kira-kira 300 hingga RM1,000 sebulan. Bagi memastikan kejayaan BMTKM, Jabatan Kuasa Pemantauan peringkat daerah
dan cawangan bertanggungjawab untuk memantau dan membuat laporan bulanan serta mengambil tindakan intervensi sekiranya perlu. Tan Sri Yang Dipertua, bagi kawasan Sabak Bernam, Kampung Sungai Lias telah dipilih yang melibatkan 35 TIR yang terlibat dalam penanaman cili fertigasi, memulakan perniagaan, memperkembangkan dan bantuan peralatan untuk nelayan. Majlis Gerak Mula di Sungai Lias telah disempurnakan pada 17 Jun yang lalu dengan peruntukan sebanyak 340,000 bagi 35 ketua isu rumah. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih. Silakan soalan tambahan pertama. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri yang dapat hadir ke Parlimen Sabak Bernam dan melihat sendiri isu-isu kemiskinan terutama di daerah Sabak Bernam. Dan soalan tambahan saya, apakah langkah kerajaan bagi membantu kelompok miskin Tegar ini supaya mampu berdikari dan menjana pendapatan sendiri dan nyatakan bentuk dan bidang bantuan yang diberikan, khususnya bagi meningkatkan pendapatan ekonomi, sosial daripada meningkatkan kesejahteraan dan kualiti kehidupan keluarga Malaysia, dan setakat manakah isu pemilikan rumah sendiri dan golongan miskin Tegar ini dapat diatasi. Sekian, terima kasih. Terima kasih sebab Bernam. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Program inilah program untuk meningkatkan pendapatan. Program ini bertujuan untuk mencapai kemandirian, memastikan bahawa keluarga isi rumah yang terlibat akan keluar daripada senarai miskin Tegar. Sekarang ini ada kira-kira 140,000 semuanya. Maka dalam tempoh 3 tahun setengah kita nak keluarkan mereka semua melalui program-program untuk tambah pendapatan. Kalau di Sungai Kelias umpamanya disebut tadi untuk nelayan, untuk kuih dan lain-lain melibatkan pertukaran lebih RM300,000. Jadi kita akan pantau secara berkala, tersusun setiap bulan, diketuai oleh seorang EDO, dan jika ada langkah-langkah intervensi yang diperlukan akan diambil tindakan sewajarnya. Berkaitan dengan rumah, ini ada satu program yang bersaingan di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar untuk membaiki ataupun membina rumah. Program ini khusus untuk meningkat pendapatan. Ada program-program lain yang diteruskan, termasuklah program infrastruktur. Kementerian Wilayah pun ada program ICU, ada program khusus untuk membantu miskin Tegar. Yang bezanya program ini dengan program yang lain ialah program ini lebih holistik, melibatkan kerjasama semua pihak, awam dan swasta, termasuklah syarikat-syarikat. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih. Yang Berhormat Simpang Negam. Terima kasih Tuan Dipertua. Bila kita bicarakan tentang isu kemiskinan, ia tidak dapat lari daripada dampaknya kepada pendidikan. Dan kita tahu laporan OECD pada Julai 2022 dan juga banyak lagi laporan lain yang menunjukkan bahawa keciciran pelajaran pasca COVID-19 adalah disebabkan oleh kemiskinan, apatah lagi kemiskinan Tegar. Jadi saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, Tuan Dipertua, tidakkah adanya usaha perancangan ekonomi untuk membantu KPM mengembalikan program sarapan pagi percuma demi menggalakkan anak-anak miskin Tegar, mereka yang jatuh daripada M40 kepada B40, kita tarik ke sekolah, berikan makanan percuma. Ia pernah dilakukan secara rintis tahun 2019 dan kita mohon Menteri Perancangan Ekonomi kerjasama dengan KPM dan juga Menteri Kewangan kembalikan program sarapan pagi percuma. Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih. Yang Berhormat. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Memanglah pendidikan adalah asas kepada pencapaian sosioekonomi sesebuah keluarga, dan program yang kita akan adakan ini adalah program holistik, melibatkan juga program-program untuk meningkatkan pencapaian anak-anak daripada keluarga miskin, umpamanya bagi kelompok orang asli di mana mungkin setengah-setengah walaupun sudah ke sekolah tetapi belum pandai membaca menulis lagi. Maka program ini merupakan program holistik, meliputi juga kesihatan dan pendidikan. Itu berkaitan program ini. Berkaitan dengan untuk bantu miskin, Yang Hormat sedia maklum, kita ada program rancangan makanan tambahan yang masih lagi tak selesai, peruntukannya lebih 400 juta setahun yang dinikmati oleh beberapa ratus ribu pelajar-pelajar di seluruh negara. Berkaitan dengan rancangan untuk memberi makanan percuma bagi semua pelajar,
Ini bolehlah dipertimbangkan oleh kerajaan berdasarkan kepada peruntukan yang ada. Maaf Tuan Ketua, tapi kadar RMT masih RM2.50. Kadar dah berdekat lamanya. Kena ditingkatkan kadar RMT tersebut. Terima kasih Tuan Ketua. Tak ada bahasa Yang Hormat. Ada soalan tambahan ketiga Yang Hormat Pontian tadi, speaker. Soalan. Yang Hormat Pontian ada soalan ketiga ke? Tak ada. Kalau tak ada? Tak ada. Ada. Alu Gajah tadi bangun. Kota Melaka. Alu Gajah tadi bangun. Kota Melaka. Alu Gajah bangun dulu. Pontian. Terima kasih. Mengenai kemiskinan tegar dan kemiskinan, satu lagi ialah kemiskinan relatif, Tan Sri Speaker. Jadi kemiskinan tegar ini agak ada angkanya yang mudah untuk dicari, tetapi kemiskinan relatif adalah suatu yang sukar untuk dicari angka-angkanya dengan tepat. Jadi apakah peranan kementerian untuk memastikan kemiskinan relatif juga perlu kita tangani dengan tuntas? Terima kasih. Terima kasih. Tan Sri Yang Ketua, memang satu konsep lagi digunakan kemiskinan relatif. Ini merujuk kepada pendapatan berbanding dengan pendapatan median income ataupun income pendapatan median tadi, dan kemiskinan relatif negara kita pada masa ini kira-kira 16%. Ada satu lagi kaedah iaitu dipanggil MPI, Multi Poverty Index, ya, Multidimensional Poverty Index, yang mengukur kepada akses kepada pendidikan, kepada kesihatan ini lebih menyeluruh. Ini agak sukar sedikit, tetapi usaha-usaha sudah pun dilakukan untuk mengukur kaedah tersebut. Jadi ada banyak ukuran yang digunakan. Yang lebih mudah sudah pasti ialah pendapatan memberi satu gambaran umum tentang tahap kemiskinan seorang itu. Maka pada masa ini kerajaan menggunakan melalui data IKASih pendapatan kalau miskin tegar itu pendapatan keluarga kurang daripada RM1,169 satu keluarga 4 orang satu bulan. Itu angka yang digunakan oleh kerajaan. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Terima kasih Yang Dipertua. Soalan kedua kepada Perdana Menteri. Silakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Ketua Pembangkang. Seperti yang kita semua sedia maklum, kenaikan harga barang merupakan satu fenomena global yang berlaku di seluruh dunia dan Malaysia pastinya tidak terkecuali. Kenaikan berlaku akibat pandemik COVID-19 dulu, diikuti dengan perubahan iklim yang melampau, dan akhir sekali adalah kerana isu konflik antara Rusia dan Ukraine yang menyebabkan berlaku krisis bekalan makanan dunia. Malaysia, seperti kita tahu, merupakan negara pengimport makanan dan kita terpaksa mengimport sebanyak 63.6 bilion ringgit makanan setahun, sama ada makanan secara direct dengan izin seperti sebagai contoh bawang, seperti kobis, gandum dan lain-lain, dan juga secara indirect iaitu seperti makanan haiwan dan sebagainya yang juga merupakan penyumbang kepada kenaikan harga haiwan tersebut. Sebagai contoh ayam, kita mengimport gandum, bijiran gandum dan soya bean sebagai contoh, dan kos pengeluaran ayam 70% disumbang oleh makanan. Untuk makluman Yang Berhormat, komitmen kerajaan dalam membantu rakyat keluarga Malaysia untuk menangani kenaikan kos sara hidup dibuktikan dengan meningkatkan pemberian subsidi iaitu sebanyak 77 bilion pada tahun ini dan mungkin akan bertambah lagi berbanding dengan peruntukan asal sebanyak 31 bilion pada tahun 2020. Subsidi tersebut, saya boleh baca detail sikit. Minyak masak 4 bilion ringgit, gandum 40 juta,
gas LPG 2.6 bilion, diesel 7.5 bilion, RON 95 27 bilion, tarif elektrik dijangka bagi 6.5 bilion ringgit. Jadi untuk mengurangkan tekanan harga, maka kerajaan meneruskan subsidi. Saya sebutkan meneruskan subsidi. Tidak ada subsidi yang ditarik. Kalau ada kempen-kempen mengatakan sila kembalikan subsidi, itu tidak betul kerana subsidi tidak pernah ditarik balik sejak daripada mula kita laksanakan. Saya beri contoh kesan daripada subsidi kita menyebabkan inflasi kita kekal rendah. Saya kira paling rendah di Asia Tenggara dan juga mungkin seluruh dunia. Inflasi kita kekal pada 2.8%. Dan jika subsidi tidak diberikan, inflasi mungkin meningkat kepada 8 hingga 11%. Saya bandingkan dengan negara lain. Negara jiran kita, Thailand, 7.7% inflasi. Singapura, 5.6%. Indonesia, 4.4%. Negara lain yang besar, UK, United Kingdom, 9.1%. USA, 9.1%. EU, 8.6%. Maknanya kerajaan berbelanja lebih daripada 77 bilion bagi memastikan rakyat tidak terkesan teruk akibat daripada kenaikan harga barang yang berlaku di seluruh dunia. Dan kerajaan juga selain daripada memberi subsidi, kita tahu di pihak kerajaan Barisan Nasional dulu, termasuk di pihak kerajaan sebelah sana dulu, PH, juga bercakap soal subsidi bersasar supaya rakyat yang berhak saja mendapat subsidi seperti golongan B40 dan sebahagian daripada N40, supaya T20 yang menikmati subsidi mungkin tidak perlu mendapat subsidi. Warga asing yang berada di Malaysia sekarang ini menikmati subsidi seperti rakyat kita yang lain. Jadi untuk itu, selain daripada kita memberikan subsidi, kerajaan juga menambahkan bantuan keuangan secara tunai melalui Bantuan Keluarga Malaysia BKM. Sebab kita tidak boleh memberikan subsidi kepada setiap barang yang naik harga. Takkan bawang naik harga, besok kita bagi subsidi bawang. Jadi kita beri tunai. Setakat ini maksimum yang diperoleh oleh B40 ialah sebanyak RM2,600 setahun. Saya umumkan baru ini, fasa 2 daripada RM400 kita tambah menjadi RM500. Kita tambah 100, bukan kita bagi 100. Daripada 400 bantuan kerajaan, kita tambah 100 lagi menjadi 500. Dan keseluruhan setahun sebanyak 2,600. Dan kita ada 2 fasa lagi akan datang ini, fasa ketiga dan fasa keempat. InsyaAllah kita akan tengok dari segi keadaan. Kalau perlu naik, kita naikkan. Kalau harga barang sudah stabil, kita tidak naikkan lagi. 2 perkara yang selalu disebutkan tentang ayam. Kita sebenarnya memberi subsidi kepada ayam untuk memastikan harga ayam tidak naik, iaitu sebanyak 1.1 bilion untuk ayam dan telur. Telur kita masih beri subsidi sebanyak 3% baru, 3 sen baru-baru ni. Mulai 1 Julai, harga ayam kita kurangkan 20 sen dari segi subsidi. Dan kesan daripada tindakan kerajaan, hari ini harga ayam dan juga bekalan ayam sudah pun stabil. Walaupun kita tetapkan harga kawalan RM9.40, tetapi purata nasional harga ayam pada 9 Julai telah menurun kepada RM9.22 dan Negeri Pahang merekodkan harga terendah iaitu RM8.95.
Jadi intervensi kerajaan menunjukkan kejayaan kerana ayam bekalan sudah pun stabil dan harga dapat dikurangkan. Mengenai minyak masak, ini yang dipersoalkan. Kita tidak tarik minyak masak secara keseluruhan. Minyak masak untuk kepentingan rumah, kegunaan rumah, di dalam paket ada tulis di paket tersebut untuk kegunaan domestik, itu kegunaan rumah. Jadi kita kekalkan minyak masak tersebut. Yang kita tidak teruskan ialah minyak masak di dalam botol. Kerana bermula pada bulan Ogos 2021 sewaktu PKP diperkenalkan subsidi minyak masak berbotol ini selama 3 bulan. Tetapi kerana ekonomi masih tidak dibuka ketika itu, jadi kita terus sambungkan. Dan seperti kita tahu 1 April kita telah membuka ekonomi kita, jadi tiada keperluan nanti untuk minyak masak berbotol, maka kita hentikan subsidi untuk minyak masak berbotol, tetapi untuk kegunaan rakyat biasa B40 dan sebagainya, minyak masak berpaket, kita masih teruskan subsidi sebanyak 4 bilion ringgit. Yang selalu kita banding-bandingkan adalah minyak masak 5 kg. Sepatutnya kita bandingkan antara minyak masak dalam paket 1 kg, 1 kilogram berharga RM2.50 dengan minyak botol dalam botol 1 kg. Dan harga minyak botol 1 kg, minyak masak 1 botol 1 kg adalah RM9. Iaitu kalau tidak disubsidi, minyak masak akan berharga RM9. Tapi minyak masak, oleh kerana harganya terlampau jauh bezanya, maka banyak diselewengkan dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri sedang mengambil tindakan untuk memastikan penyelewengan dapat dikurangkan. Itu perkara yang saya sebutkan, itu sebahagian daripada intervensi kerajaan selain daripada pelan jangka pendek, pelan jangka panjang yang telah saya umumkan beberapa kali mengenai pelan jangka pendek untuk kita mempasti dapat kita kurangkan dari segi kesan kenaikan harga, dan tindakan-tindakan kerajaan banyak yang kita laksanakan telah berjaya menstabilkan barangan, bekalan dan juga menurunkan harga. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih Perdana Menteri atas penjelasan dan juga beberapa langkah diambil, termasuklah melalui pasukan khas jihad tangani inflasi dan Majlis Tindakan Sara Hidup Negara. Soal dia, penjelasan panjang lebar, ialah pendekatan yang konvensional, yang lama, yang tidak ada suatu kesediaan membawa suatu perubahan struktur. Umpamanya, Perdana Menteri menyebut kos import tinggi. Itu kena ringgit merudum. Ada pendekatan untuk memperkukuh nilai ringgit supaya jumlah import itu tidak meningkat. Kemudian soal subsidi minyak, kita mampu menurunkan harga minyak kalau pendekatan itu secara tersasar. Sekarang ini manfaat minyak itu diperoleh oleh semua. Warga asing disebut oleh Perdana Menteri dan juga T20. Jadi kalau kita cap katalah B60, maka kita masih boleh mengurangkan subsidi dan menurun bagi kadar yang lebih rendah bagi B40 umpamanya. Itu yang saya usulkan. Kemudian disebut tentang inflasi. Inflasi ni Perdana Menteri, ikut kita nak guna basket apalah. Kalau barang makanan, tak ada siapa di Malaysia yang percaya harga barang makanan itu 28% atau 4% atau 6%. Pergi saja pasar, saya pergi ke pasar Kerinci baru ni, memang lebih daripada 8%. Nah, kalau ikut kajian umum lain. Jadi mesti realistik bagi kita. Beban yang ditanggung oleh rakyat ni sangat berat. Dan saya percaya Perdana Menteri pernah menyentuh hal ini beberapa kali. Soalnya apa tindakan? Umpamanya peruntukan.
Laporan Ketua Audit Negara mengatakan terus ada ketirisan dan kebocoran. Sebutlah 70 bilion. Sampai betul kepada Komponen Asas itu, boleh jadi 50, boleh jadi 60. Apa tindakan ke arah itu? Kemudian saya usulkan tentang umpamanya minyak masak kelapa sawit ini. Mengapa tidak ada kesediaan menekan syarikat-syarikat besar yang untungnya berbilion ringgit dan memastikan ada kota penjualan dalam negeri dengan harga yang lebih rendah, bukan harga pasaran antarabangsa. Kalau kita buat begitu, dia masalah subsidi ini boleh dikurangkan, tetapi harga itu akan rendah. Tapi nampaknya kerajaan tidak bersedia untuk mengambil tindakan menggesa dan mendesak syarikat-syarikat besar yang untungnya besar. Kalau dia pengeluar kecil, untung ratusan ribu setahun, saya tak mau ganggu. Tapi syarikat-syarikat besar yang untungnya berbilion ringgit dari kesengsaraan rakyat, apa masalahnya? Nak letakkan kota 10-15% supaya memaksa mereka menjual dengan harga yang lebih rendah kepada rakyat. Jadi ini saya harap Yang Perdana Menteri boleh memberi penjelasan tindakan yang diambil secara menyeluruh dan tidak hanya bicara soal subsidi, termasuk subsidi kepada orang kaya. Terima kasih, Yang Hormat. Terima kasih, Yang Berhormat. Dari segi subsidi bersasar, saya pun dah sebut tadi, bermula daripada beberapa kajian dah. Tapi sampai sekarang masih belum boleh dilaksanakan. Dan kajian hari ini juga telah pun dan sedang merangka subsidi bersasar tersebut. Tetapi mekanismenya supaya tidak ada yang tercicir, tidak ada yang tertinggal. Jadi sedang mencari mekanisme yang sesuai supaya semua yang berhak mendapat subsidi akan mendapat subsidi. Saya pernah di KPDN HEP Menteri. Waktu itu kita nak memberi subsidi bersasar untuk RON 95. Banyak persoalan timbul. Siapa yang berhak dapat? Kita kata kereta 2000 cc ke bawah. Jadi berbagai-bagai isu timbul mengenai kereta 2000 cc ke bawah. Sebagai contoh, dekat kampung Pak Imam kampung kita pakai Volvo 2,000 lebih, tapi harga Volvo tu RM10,000. Dia tak boleh mendapat subsidi kerana dia pakai Volvo cc-nya 2,000 ke atas. Sedangkan ada kereta mini yang kecil, harga dia beratus-ratus ribu, tetapi kerana dikurang daripada 2,000 cc, maka dia berhak dapat. Jadi ini antara perkara yang perlu kita detailkan. Bagaimana cara mekanismenya? Adakah kita nak beri untuk membeli gula ataupun membeli gandum menggunakan minyak masak, menggunakan kupon? Adakah kupon boleh digunakan? Ataupun nak menggunakan MyCard untuk membeli dan sebagainya. Jadi ini yang sedang kita perincikan. Saya setuju dengan Yang Berhormat. InsyaAllah kita akan bentangkan di sini apakah cara yang kita akan gunakan dari segi subsidi bersasar. Memang kajian kerugian besar akibat subsidi yang tersasar dan tidak bersasar ini. Kerana semua pihak menikmati subsidi yang kita sepatutnya khususkan untuk golongan yang berhak untuk mendapat, iaitu golongan miskin. Saya tadi sebut pasal minyak masak, Yang Berhormat. Saya sependapat dengan Yang Berhormat. Minyak masak ni banyak diselewengkan. Yang pertamanya kerana harga terlampau rendah, RM2.50. Bayangkan harga sebenar RM9. Kalau penyelundup bawa keluar dan jual harga RM5 saja, dia dah untung RM2.50 satu paket. Jadi perniagaan yang sangat menguntungkan bagi penyelundup. Sebab itu kita sekarang sedang mengambil tindakan. Yang pertama, daripada punca minyak masak itu dikeluarkan. Seperti kata Yang Berhormat, pengilang-pengilang. Kita akan audit pengilang-pengilang ini. Kita akan dapatkan detail siapa pembeli minyak masak ini daripada mereka. Yang paling susah, yang paling senang menyeleweng sebagai contoh, repackers, pembungkus minyak. Mereka diberi kebenaran untuk membungkus 1 tan minyak masak contohnya. Kemana minyak masak itu dihantar? Jadi kita akan dapatkan nama detail
di kilang-kilang tersebut siapa penerima minyak masak tersebut. Dan kita akan cek semula. Bila ni Menteri, orang susah nak kaji sampai mana. Bukan kaji dah ni. Bukan kaji telah pun dilaksanakan. Sedang dilaksanakan. Jadi kita akan dapatkan nama yang dibekalkan dan kita akan cek dengan pembekal tu berapa banyak dia dapat. Sebab kadang-kadang tak sampai ke pembekal seperti yang Muhammad sebut tadi, tak sampai ke pembekal daripada kilang bawa ke lain. Jadi kita akan dapatkan detail untuk memastikan tiada penyelewengan. Yang kedua, sempadan. Isu di sempadan ni, ya Muhammad. Waktu saya jadi Menteri KPDN dulu, saya berjumpa dengan pihak penguatkuasa di sempadan. Penyeludupan barangan ini dari segi prioritinya jatuh nombor 5, nombor 6. Nombor 1, penyeludupan dadah, penyeludupan senjata, perdagangan manusia, penyeludupan orang dan sebagainya. Ini yang prioriti kepada penguatkuasa di sempadan. Tetapi setelah perkara ini berlaku penyelewengan yang begitu teruk, banyak minyak-minyak dijual di Thailand dan sebagainya, kita telah mengeluarkan arahan supaya bukan saja pihak penguatkuasa KPDN HEP yang ditugaskan untuk mengawal minyak masak ini, tetapi juga pihak polis, pihak tentera juga akan terlibat dari segi pengawalan supaya minyak ini tidak sampai keluar daripada sampai ke negara lain. Yang susah nak dikawal ni, ya Muhammad, ini praktikal lah, kita bercakap soal praktikal. Minyak masak paket untuk kegunaan rumah. Tapi pengusaha-pengusaha restoran besar menggunakannya. Dan satu lagi yang agak sukar kita nak kawal, ya Muhammad. Kalau ya Muhammad mengawal minyak ni pun takkan sampai hati nak ambil tindakan ni. Makcik-makcik yang jual goreng pisang, mereka tak boleh menggunakan minyak masak untuk kegunaan jual goreng pisang. Itu salah. Sebab minyak masak paket ini tidak boleh untuk komersial. Jadi salah. Tapi adakah penguatkuasa nak saman makcik tukang masak ni atau rampas minyak masak mereka? Nanti dituduh kita zalim pula kepada rakyat yang miskin ini, yang nak menjual kais pagi, makan pagi ini. Jadi bukan sesuatu yang mudah seperti ABC, tetapi ada perkara yang kita perlu pertimbangkan. Tapi percayalah Muhammad, kerajaan tidak berdiam diri. Perdana Menteri tidak boleh dikatakan tak melakukan apa-apa tindakan. InsyaAllah kita akan lakukan yang terbaik untuk negara. Terima kasih. Yang Muhammad Jempol. Jerai. Ya, terima kasih Tan Sri Speaker. Pada bulan lalu, pasukan khas jihad tangani inflasi telah ditubuhkan bagi membantu keluarga Malaysia untuk berdepan dengan cabaran peningkatan kos sara hidup. Meskipun ada pemimpin politik yang mengecam dan mensifatkan penubuhan jawatankuasa tersebut sebagai bangang, hakikatnya setiap tindakan dilakukan oleh kerajaan untuk mengekang inflasi telah meletakkan kadar inflasi negara pada paras yang paling rendah di Asia Tenggara. Soalan saya, apakah keistimewaan pasukan jihad tangani inflasi dan bezanya dengan jawatankuasa berkaitan harga barang serta kos sara hidup yang ditubuhkan sebelum ini seperti Majlis Tindakan Kos Sara Hidup Negara dan Majlis Tindakan Ekonomi dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, ada orang gelak. Ada orang ketawakan kita bila kita ada macam-macam jawatankuasa. Jadi saya nak maklumkan, NAKO ataupun jawatankuasa khas sara hidup negara ni sebenarnya dah lama diwujudkan. Sejak tahun 2014, ketika itu namanya Jawatankuasa Khas Kabinet Menangani Kos Sara Hidup 2014. Waktu saya Menteri KPDN. Lepas itu, waktu PH pada 2018 ditukarkan nama tersebut kepada Majlis Tindakan Sara Hidup Negara, NAKO. Itu waktu PH. Dah ada dah waktu itu, bukan baru. Tetapi mesyuarat diadakan 2 kali setahun. Dan NAKOL ini ataupun Majlis Kos Sara Hidup ni adalah melihat kepada secara keseluruhan.
bukan saja kenaikan harga barang, tetapi nakol ini adalah pembuat dasar. Pembuat dasar. Melihat kepada semua isu, sama ada harga barang, kos pengangkutan, perumahan, isu perumahan, semua sekali yang berkaitan. Jadi bukan setakat harga barang sahaja, tetapi keseluruhan. Dan mesyuarat 2 kali setahun. Cuma apabila saya mengambil alih, saya lihat waktu itu terlepas pandemik, isu kenaikan harga barang tentu saja akan berlaku. Jadi kita mesyuarat setiap 2 bulan sekali, kita mengadakan mesyuarat untuk fokus. Bukan saja, seperti saya kata tadi, bukan sahaja harga barang, tetapi juga perkara-perkara lain yang melibatkan dasar. Manakala jawatan kuasa ataupun task force, pasukan khas jihad inflasi ini melihat kepada isu semasa yang terkini, iaitu kos sara hidup ataupun kenaikan harga barang. Dan dia adalah harian punya isu. Sebab itulah nakol mesyuarat dulu 2 kali setahun, sekarang saya 2 bulan sekali. Tetapi pasukan petugas khas menangani inflasi ini mesyuarat 2 kali seminggu. Hari Senin dan juga hari Khamis. Dan dia mesti melaporkan kepada rakyat tentang apa tindakan yang akan dilakukan. Seperti sewaktu saya mengetui COVID dulu. Saya membuat sidang akhbar setiap hari. Pasukan khas ini yang dipengusikan oleh Tan Sri Ketere perlu membuat pengumuman ataupun membuat sidang akhbar 2 kali seminggu. Jadi rakyat tahu perkembangan dan apa tindakan yang dilakukan oleh kerajaan. Dan dia juga sebagai koordinator, kerana kementerian-kementerian yang berkaitan seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kabinet HEP bermesyuarat setiap minggu dalam komiti di kementerian mereka, dan mereka melaporkan kepada jawatan kuasa ataupun petugas khas special committee ini, special task force ini, dan melaporkan untuk diambil tindakan secara bersama. Jadi dia ada sebagai koordinator kepada kementerian-kementerian yang berkaitan dengan kenaikan harga ini. Jadi sebab itulah kita lantik Ketere sebagai Menteri Komunikasi untuk communicate dengan rakyat apa tindakan yang dilakukan oleh kerajaan. Jadi itulah perbezaannya. Istimewa tak istimewa saya tak tahu, tapi yang pentingnya tindakan mesyuarat dah 3 kali, dan setiap 3 kali mesyuarat itu informasi telah pun dikeluarkan kepada rakyat semua. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Seterusnya Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Aziz bin Abdul Rahim. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam keluarga Malaysia. Bertemu semula kita di Dewan Yang Mulia, berbahas usul demi rakyat jelata. Senyuman Tan Sri Yang di-Pertua. Senyuman manis Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 3. Silakan Yang Berhormat Menteri. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tan Sri Yang Tua, Suruhanjaya Pilihan Raya melalui Akademi Pilihan Raya telah melaksanakan program pendidikan pengundi sejak tahun 2017 bertujuan supaya segenap lapisan masyarakat diberi kepahaman terhadap pentingnya demokrasi, aplikasi demokrasi melalui platform pilihan raya, proses pilihan raya yang dijalankan di Malaysia, tanggungjawab sebagai seorang pengundi dan implikasi terhadap negara, serta menjelaskan isu-isu cabaran yang dibangkitkan semasa pilihan raya diadakan. Malah dengan berkekuasanya penurunan had umur pemilihan daripada 21 tahun kepada 18 tahun pada 15 Disember 2021, Akademi Pilihan Raya giat aktif melaksanakan program pendidikan tersebut melalui kerjasama sebagai pihak seperti agensi-agensi kerajaan, pertubuhan-pertubuhan, persatuan-persatuan
badan bukan kerajaan dan sebagainya agar capaian ilmu pengetahuan mencapai segenap lapisan masyarakat. Agensi kerajaan yang kini aktif kerjasama dengan SPR adalah organisasi terlibat sepenuhnya dengan belia, iaitu Kementerian Belia dan Sukan dan agensi-agensinya, Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Pengajian Tinggi, Universiti-Universiti Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia, Institut Latihannya, Kementerian Sumber Manusia dan Institut Latihannya serta Kementerian Komunikasi dan Multimedia, agensi-agensi seperti Jabatan Penerangan Malaysia. Agensi ini telah merangka program masing-masing dalam memastikan capaian ilmu pengetahuan mengenai pilihan raya, iaitu sampai kepada golongan sasar terutamanya kumpulan anak-anak muda yang merupakan pengundi kali pertama. Malah pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan juga dilibat sebagai satu tindakan inklusif memberikan kesan positif dalam mendekati golongan anak-anak muda dan seterusnya mendidik mereka menjadi pengundi bahawa pengetahuan dan keluar mengundi ketika pilihan raya. Tan Sri Yang Tua, sekian. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Syabas dan tahniah saya ucapkan kerana telah ada buat engagement dengan all the stakeholders. Berdasarkan PRN Johor baru-baru ini, daripada 54.92% keseluruhan yang keluar mengundi yang direkodkan oleh SPR, peratusan pengundi muda dianggarkan hanya di bawah 5%. Jumlah ini sangat rendah jika nak dibandingkan dengan keseluruhan pengundi muda, iaitu kira-kira 173,000 orang. That was the first ever time di Johor kita guna pakai anak-anak muda 18 tahun yang boleh mengundi. Soalan saya, apakah kerajaan mempunyai rancangan ataupun sebarang cadangan untuk menjadikan pendidikan politik sebagai salah satu subjek politik di dalam silibus pembelajaran di sekolah menengah, khususnya pendidik sejarah semangat cintakan negara, dalam usaha untuk memberikan pemahaman berkenaan amalan demokrasi dan meningkatkan pengetahuan serta literasi politik dalam kalangan pengundi muda, supaya akhirnya mereka sedar akan kepentingan keluar mengundi. Kalau tidak, Yang Berhormat Menteri Tan Sri Yang Dipertua akan jadi macam 2013. Janji PTPTN dihapuskan, dipercayai. Janji tol nak dihapuskan, dipercayai. Janji minyak itu semua akan berlaku dan akhirnya lebih ramai anak-anak muda tertipu. Terima kasih. Hilang 1MDB pun dipercayai. Terima kasih. Alright, Babi. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Soalan asas Yang Berhormat itu ialah berhubung dengan adakah kita nak masukkan ilmu berhubung dengan pengundian ini ke dalam silibus sekolah. Yang Berhormat Datuk Yang Tua, saya berpengalaman untuk memasuki alam sekitar di dalam silibus. Jadi mesyuarat saya sampai mencangkau 1 tahun, tetapi dalam ketika itu kita tidak dapat mencapai persetujuan dengan Kementerian Pendidikan untuk memasukkan ilmu keselamatan alam sekitar itu ke dalam silibus pendidikan Malaysia. Jadi saya memang percaya bahawa berhubung dengan demokrasi, berhubung dengan pilihan raya, tanggungjawab belia-belia ini penting. Tetapi cadangan untuk melaksanakan menerusi silibus belum lagi dipikir oleh kementerian, tetapi SPR sudah berbincang dengan saya berhubung perkara tersebut, tetapi belum dilaksanakan. Namun Datuk Tan Sri Yang Dipertua bahawa pendekatan kita ialah untuk sampai ke sekolah-sekolah. Bahkan kementerian saya sendiri pun telah mengaturkan roadshow untuk pergi ke sekolah-sekolah khusus yang di peringkat SPM, STPM dan juga universiti student untuk memberi maklumat kepada mereka berhubung dengan tugas dan tanggungjawab sebagaimana yang disebutkan oleh Akademi APR itu tadi. Bakal kita laksanakan juga pada sekarang hingga kepada tahun akan datang. Terima kasih.
Silakan Bandar Kuching. Okey, terima kasih Tuan Speaker. Saya meneliti jawapan daripada Yang Berhormat Menteri dan saya setuju dengan Yang Berhormat Baling bahawa kita kena menggalakkan semua anak muda untuk keluar mengundi. Saya nak cadangkan, terutamanya untuk anak muda di Sabah dan Sarawak. Kalau undi 18, banyak mereka kena keluar daripada negeri mereka sendiri untuk belajar di kolej-kolej, universiti, mungkin di Semenanjung Malaysia, di KL, Penang dan sebagainya. Apakah pendirian kerajaan? Adakah kerajaan ingin meminda akta atau perlembagaan untuk membolehkan mereka mengundi di luar kawasan? Kerana ini sangat penting untuk menggalakkan pengundi-pengundi Sabah dan Sarawak terutamanya untuk mengundi di tempat mereka berada, sama ada di kolej, di universiti di Semenanjung Malaysia. Dan ini dapat meningkatkan peratusan untuk mengundi, terutamanya untuk anak muda dan mereka dari Sabah Sarawak. Apa pendirian kerajaan? Silakan. Terima kasih Yang Berhormat, soalan yang baiklah. Sebenarnya saya sendiri yang membangkit soalan ini kepada Tan Sri Yang Dipertua semasa Tan Sri Yang Dipertua menjadi pengurusi SPR dahulu semasa satu libat urus. Adalah penting pihak SPR untuk memikirkan bahawa postal voting, voting elektronik dan semua sekali demikian itu ataupun mengundi. Contohnya ramai orang daripada Sarawak, Sabah yang berada di Semenanjung dan orang Semenanjung berada di Sabah yang sepatutnya diberi peluang mengamalkan pengundian ini dan mengamalkan demokrasi ini menerusi supaya tidak mengganggu gugat sangat tugas dan tanggungjawab mereka dan boleh mengundi di tempat mana mereka berada. Jadi ini masih dalam kajian Yang Berhormat. Mekanismenya masih dalam kajian oleh pihak Suruhanjaya Pilihan Raya. Percayalah. Terima kasih. Tuan Dipertua. Tuan Dipertua, kalau boleh soalan tambahan lagi. Berkaitan KPM, silibus tadi. Sebelah sini pula. Kalau kerai, silakan. Kalau boleh tambahan lagi, Tuan Dipertua. Pasir Mas. Okey. Terima kasih Tan Sri Dipertua. Saya menyanjung sikap Yang Berhormat Menteri yang terkenal sebagai menteri yang suka untuk melakukan reformasi pembaharuan. Satu lagi yang saya nak lontarkan kepada menteri, adakah kerajaan bercadang untuk memperkenalkan wajib untuk mengundi kepada rakyat? Sekiranya rakyat tidak mengundi, akan ada apa-apa tindakan atau kemudahan yang tidak diberikan kepada rakyat sebagaimana yang telah diperkenalkan di negara lain. Terima kasih. Yang Berhormat. Yang Berhormat, perkara ini juga telah dibincang banyak kali dengan pihak SPR, tetapi apa yang kita bincang ada implikasi-implikasi lain. Mungkin di bandar Yang Berhormat soalan mengundi wajib ini boleh dilaksanakan. Tetapi di luar bandar yang mana komunikasinya kurang dan sebagainya, kita akan berhadapan dengan satu lembakan halangan ataupun kesalahan yang bakal kita lihat nanti berlaku kerana kurang pengundian keluar. Walaupun tujuannya baik tetapi akhirnya mendatangkan satu perkara yang tidak sihat di kalangan masyarakat Malaysia itu sendiri dalam mengamalkan demokrasi. Dalam keadaan sedemikian, Yang Berhormat, walaupun baik tetapi kita kena kaji secara mendalam. Terima kasih. Tan Sri, boleh bagi soalan tambahan? Soalan penting ni. Berkaitan dengan KPM dan silibus tadi. Maaf, dalam peraturan saya boleh bagi 3. Tan Sri Yang Berhormat, izinkan saya mengimbau kenangan manis waktu Tan Sri di SPR dan saya di KPM dulu. Boleh bantu Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Tuan Fong Koy Lun, silakan. Terima kasih Tan Sri Yang Berhormat. Soalan keempat. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Ya. Mikrofon. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Bintang. Soalan Yang Berhormat Bukit Bintang ini dijawab bersama soalan-soalan dari Yang Berhormat Kota Raja dan Yang Berhormat Sungai Petani mengenai perancangan pengurusan banjir di Kuala Lumpur. Sebelum itu, izinkan saya mengulas kenyataan Yang Berhormat Kota Raja yang telah menarik perhatian kepada kematian yang berlaku dalam banjir besar yang melanda Lembah Kelang di penghujung tahun lalu. Kita sememangnya amat berduka cita dengan korban nyawa yang berlaku dan bagi kejadian banjir di Kuala Lumpur, kita bersyukur tidak ada yang terkorban. Mengenai pandangan daripada Yang Berhormat Sungai Petani bahawa banjir yang berlaku terlalu kerap menjejaskan imej negara, saya berharap Yang Berhormat Sungai Petani dapat memberikan pandangan yang saksama dengan memikira fenomena perubahan iklim global yang ekstrim. Dan kita akan melakukan yang terbaik untuk mencari jalan penyelesaian.
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah merangka sebuah pelan tindakan tempatan banjir kilat Kuala Lumpur 2022 yang merangkumi tindakan serta-merta jangka pendek, sederhana dan juga jangka panjang. Tindakan serta-merta yang telah diambil di kawasan banjir kilat dengan memastikan kelancaran air adalah seperti menaik taraf scuba drain, melaksanakan kerja pengerikan kelodak dan menyelenggara kolam takungan banjir, sungai dan juga parit induk. Selain itu, gundi-gundi pasir telah diletakkan di kawasan rendah untuk menahan limpahan air. DBA juga telah mempertingkatkan kawalan dan penyuraian trafik di kawasan hotspot banjir kilat dengan menempatkan jentera, petugas dan lebih 100 warden trafik di BKR. Warden trafik di BKR telah bekerjasama dengan pihak polis trafik Kuala Lumpur bagi tujuan ini. Tindakan serta-merta juga meliputi pengisytiharan 4 kawasan zon bebas sampah di Kuala Lumpur iaitu Jalan Bukit Bintang, Jalan Raja, kawasan Little India, Brickfield dan Jalan Tengku Abdul Rahman. Lebih banyak lagi kawasan zon bebas sampah di Kuala Lumpur akan diisytiharkan. Selaras dengan inisiatif ini, kempen Cuci KL yang merangkumi aktiviti plogging telah menjadi satu aktiviti rutin. Aktiviti ini melibatkan penyertaan komuniti setempat, badan bukan kerajaan, sekolah-sekolah dan juga agensi swasta. DBJK juga telah menambahkan perkhidmatan Mobile Integrated Service (MOBIS) yang telah dibangunkan oleh DBKL dengan memasukkan perkhidmatan notifikasi maklumat cuaca semasa di Kuala Lumpur kepada semua pemilik telefon pintar yang memuat turun aplikasi ini. Tindakan jangka pendek termasuklah menaikkan sistem saliran utama di kawasan hotspot banjir, memasang flap gate dengan izin di parit induk yang disalurkan ke sungai dan membina tembok penahan banjir. DBK juga melaksanakan pemeriksaan komprehensif sistem saliran utama bawah tanah yang melibatkan pembinaan inspection chamber bagi membolehkan visual inspection dengan izin dapat dilaksanakan. Selain itu, DBK telah menambah aset seperti kenderaan dan peralatan iaitu pam, jentera, vacuum dan lori tangki bagi membantu kawalan operasi banjir. Dan dari segi pengurusan air hujan pula di tempat-tempat pembinaan, DBKL telah meningkatkan tindakan penguatkuasaan ke atas pemaju berdasarkan arah yang telah dikeluarkan kepada pihak perunding supaya memastikan perangkap kelodak diselenggara dengan baik bagi mengoptimumkan fungsinya. Tindakan jaga sederhana yang dilaksanakan oleh DBKL adalah melibatkan 8 cadangan projek mitigasi banjir, antaranya ialah Jalan Sultan Salahuddin, Bulatan Dato' On, sekitar Jalan Raja Mahdi, Sungai Toba, Segambut dan sistem saliran Jalan Kuching. Cadangan ini melibatkan kerja-kerja pembinaan kolam takungan bawah tanah dan kolam takungan terbuka dan menaik taraf infrastruktur sistem peparitan sedia ada. Dalam masa yang sama, kita wajar melihat semula Standard Average Recurrent Interval ARI 100 yang digunakan sekarang kepada ARI 200. Sebagai tindakan jangka panjang, pembinaan terowong simpanan air bawah tanah berskala besar di Kuala Lumpur sedang dirancang untuk dibina di bawah jajaran sungai atau jalan raya yang sedia ada. Buat masa ini, DBKL sedang melantik jurupunding untuk melaksanakan kajian sesuaian terhadap cadangan tersebut. Terowong simpanan air bawah tanah berskala besar ini telah pun dibina di beberapa bandar besar seperti Tokyo, Bangkok, Singapura dan juga Amsterdam. Kita mengambil contoh terbaik sebagaimana bandar-bandar tersebut mengatasi masalah banjir di tempat mereka. Saya yakin bahawa tindakan-tindakan yang sedang dan bakal dilaksanakan ini akan menjadikan Kuala Lumpur sebagai ibu negara bebas dari banjir kilat ataupun dengan izin Kuala Lumpur a flash flood free city. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Silakan, Awak. Terima kasih Tan Sri Ketua Soalan Tampan. Saya ingin bertanya Yang Berhormat Menteri, memandangkan Kuala Lumpur terutama pusat bandar sering dilanda banjir kilat dan banjir besar bila hujan turun melebihi 2 jam yang berpunca dari sistem saliran sedia ada tidak mampu menampung muatan air hujan. Kerana sungai parit dan longgang semakin sempit, cetek dan tersumpat dengan sambar serap. Saya ingin bertanya Yang Berhormat Menteri, bagaimanakah mekanisme yang baru selain apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat
untuk pencegahan banjir diumumkan oleh kerajaan dan akan dilaksanakan dengan berkesan. Minta penjelasan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Bintang yang sentiasa memberi pandangan yang positif. Yang Berhormat, seperti yang saya telah maklum pada Yang Berhormat dan Yang Berhormat daripada Kuala Lumpur telah pun bersama-sama dengan saya melihat hotspot ataupun tempat-tempat yang sering mudah banjir kilat. 25 tempat kita telah kena pasti, tapi bila berlaku hujan baru-baru ini kita telah menambahkan kepada 31 hotspot. Semua hotspot ini kita ambil tindakan serta-merta. Dan kita ada tindakan jangka pendek, sederhana dan jangka panjang. Tindakan serta-merta ini ialah nak pastikan supaya air boleh mengalir dengan cepat ke longkang besar bawah tanah. Kerana apa yang berlaku sekarang ini ialah air tidak dapat mengalir dengan cepat. Tetapi selepas peristiwa yang berlaku pada 25 April yang lepas, sehingga sekarang setelah kita memperkenalkan sistem motor dan jangka pendek ini, insya-Allah 3 kali hujan luar biasa telah berlaku dan insya-Allah dengan pertolongan Allah 3 kali tidak ada banjir kilat. Jadi yang ini kita akan teruskan pendekatan menggunakan guni pasir dan juga pam tu menyebabkan kawasan ini nampak tak apa elok macam perang dunia kita nampak. Jadi walau bagaimanapun ini adalah untuk tempoh 3 bulan. Tetapi dalam masa yang sama kita telah merancang untuk membina tembok banjir flood wall dengan izin di sepanjang Sungai Kuala Lumpur. Cumanya ianya akan mendatangkan kesan sikit kepada Selangor dan JPS sedang berbincang bagaimana ianya dapat diteruskan sehingga ke Kelang. Sebab ini adalah nak elakkan air daripada melimpah masuk ke kawasan Kuala Lumpur dan untuk mengalirkan air dengan cepat, pendekatan yang telah saya sebutkan tadi akan diteruskan dan kita memberi perhatian perkara ini 24 jam satu hari Yang Berhormat untuk pastikan supaya kalau hujan luar biasa berlaku, insya-Allah banjir kilat dapat kita atasi. Kita nak cuba kurangkan dan kalau boleh kita atasi sepenuhnya. Terima kasih. Soalan tambahan. Maaf, sebelah sini dulu. Kinabatangan silakan. Ya, Tuan Pertua. Jawapan sebegitu saya dengar 15 tahun yang lalu sudah. Tetapi Kuala Lumpur banjir juga. Walaupun saya di Kinabatangan, tapi saya pun ada rumah di Kuala Lumpur. Sidang Dewan saya di Kuala Lumpur. Apa jaminan Menteri dan kerajaan bahawa Kuala Lumpur tidak lagi banjir-banjir? Berapa peruntukan yang dicadangkan untuk dijadikan Kuala Lumpur sebagai bandaraya yang terhebat di dunia ini? Saya mau jaminan dia. Terima kasih. Jangan jawapan balik-balik itu saya tidak selesai. Pindah ibu kota pergi Sabah. Silakan. 15 tahun yang lalu saya tidak menjawab soalan itu. Hari ini saya menjawab. Saya percaya Yang Berhormat Timbalan Ketua Menteri Sabah juga banyak menghadapi masalah tapi tidak pernah menjawab apa-apa soalan 15 tahun yang lalu. Saya percaya Yang Berhormat akan menghadapinya sekarang. Saya bagi jawapan sekarang dan kita selesai sekarang. Dan saya telah mengenal pasti tanah dengan izin bawah tanah yang dibina di zaman dahulu, tetapi air yang nak dialirkan ke tanah ke longkang bawah tanah ni agak sempit. Jadi kita membesarkan, yang kecil dibesarkan. Kita ambil pendekatan demikian rupa supaya air boleh dialirkan dengan cepat ke sungai dan juga dan juga ke longkang bawah tanah yang besar. Yang Mak tahu bahawa smart tanah di antaranya ialah kita telah menyelesaikan hampir 25%. Bila mu alih bila? Ya? Bila? Kita ada bagi jawapan Yang Berhormat. Yang Berhormat ini bukan perlis, ini wilayah persekutuan Yang Berhormat. Ya. Ini bukan perlis. Yang Berhormat dengar jawapan tadi, kita ada tindakan serta-merta yang kita telah ambil. Yang Berhormat saya jemput semua wakil rakyat di Kuala Lumpur sebab mereka terlibat di Kuala Lumpur. Kalau Yang Berhormat ada rumah di Kuala Lumpur boleh ikut sekali. Saya tunjuk tempat-tempat 25 hotspot, 25. Di antara hotspot yang terkena banjir tidak berhenti ialah di kawasan Parlimen. Yang di mana di bawah Parlimen ini ada, sebelah Parlimen ini ada sungai yang dipanggil Sungai Beras-Beras yang telah dibina oleh British 100 tahun yang lepas, tetapi sungai ini telah ditutup dan kita ada sungai yang besar di sana yang seringkali menyebabkan banjir kerana air Sungai Kelang melimpah melalui satu
daripada lubang dekat parlimen. Tapi sekarang ni insya-Allah Yang Berhormat sudah 3 kali hujan, air parlimen tidak banjir, kawasan sebelah parlimen tidak banjir lagi. Ini tindakan serta-merta dan ada kesan. Kalau boleh Yang Berhormat tolong tengok maklumat yang telah kita hantar tiap-tiap hari berhubung dengan keadaan banjir di Kuala Lumpur. Mungkin masa itu Yang Berhormat mungkin tidak ada bersini, ada di Kinabatangan. Tapi orang Kuala Lumpur boleh tengok bahawa tindakan yang diambil sudah ada kesan yang baik. Jadi Yang Berhormat menyebut 15 tahun lalu, saya nak bagi tahu daripada sekarang sampai berikutnya kita cuba menyelesaikan, tetapi kalau boleh kita atasi sepenuhnya. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan. Luar pantai, saya tahu saya nak bagi luar pantai tadi, tapi boleh tak kita bagi laluan kepada Yang Berhormat Segambut? Saya bagi pada sebab Yang Berhormat wanita hari ini belum tanya soalan lagi. Sila. Soalan tambahan saya adalah, bilakah pegawai-pegawai di BKL sedia ada yang ditugaskan di bibit hotspot seluruh ibu kota ini boleh kembali bertugas kepada tugasan asas mereka di BKL? Kerana sekarang ini tak ada hujan pun mereka kena ditugaskan duduk di bit, dan ramai penduduk komplain kata tak tahu kenapa mereka ditugaskan untuk duduk di sana. Terima kasih. Jadi terima kasih Yang Berhormat Tuan Speaker, saya telah mendapat pandangan positif dari rakyat bahawa kami turun ke Padang, Kinabatangan, di mana Segambut minta supaya pegawai ini kembali balik bertugas di tempat masing-masing. Ini menunjukkan bahawa Turun Padang nak selesai masalah Yang Berhormat. Kita turun ke Padang. Yang Berhormat. Yang Berhormat, tolong. Apa masalah Yang Berhormat? Cakap-cakap. Kalau anak jantan bangun seorang-seorang. Ini bercakap. Menteri Cak Ayam. Ini bukan zoo, ini parlimen, okey? Kalau nak bercakap bangun, saya akan hadapi ya. Saya nak beritahu bahawa kita letakkan pegawai ini untuk bertugas ikut giliran di tempat masing-masing, dan kita akan tengok sejauh mana keadaan cuaca untuk membolehkan mereka kembali di tempat masing-masing. Mereka memang bertugas di tempat masing-masing, tetapi masa-masa tertentu mereka mengambil tanggungjawab untuk menjaga kawasan 31 hotspot. Saya terpaksa buat benda ini langkah serta-merta di mana kita menggunakan orang, jentera, PAM dan juga lalai lagi untuk nak pastikan kalau berlaku hujan luar biasa, kita dapat alirkan air serta-merta ke sungai. Tapi Yang Berhormat, apa tugas pegawai di BKL duduk di sana? Kalau banjir pun, kalau air terus datang, apa yang mereka boleh lakukan di hotspot tersebut satu orang? Yang Berhormat. Yang Berhormat, masa saya bawa Yang Berhormat melawat itu, saya dah tunjukkan bagaimana tugas anggota di sana, di mana kita menggunakan semua besar air banyak kilat di Kuala Lumpur ni bukan Kinabatangan. Dia sedikit saja. 15 minit habis, hilang. Tetapi kesannya besar sebab dia melibatkan traffic jam dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan bahawa jawapan saya begitu hebat. Semua Tuan Pertua, saya cadangkan Menteri Wilayah adakan libat urus bersama kita untuk menentukan alat tuju apa ini banjir kilat di Kuala Lumpur ini. Baik. Bila saya sebagai Menteri Wilayah Persekutuan, saya bagi tahu kepada wakil rakyat Wilayah Persekutuan dulu. Tapi kalau Yang Berhormat bersama-sama berminat untuk diambil contoh dan teladan untuk dilaksanakan tempat lain, saya ingat tidak ada masalah untuk saya berbuat demikian. Jadi saya terima kasih. Banjir Labuan, wilayah pusat Labuan pun tak selesai-selesai. Menteri. Kamu ni wilayah pusat Labuan banjir dari dulu tak selesai-selesai juga. Yang Berhormat, tolonglah. Cukuplah. Ini saya nak jawab kalau Labuan ni. Ini tanya Kuala Lumpur. Tak payah jawab. Tak payah. Terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat Tuan Ahmad Johnny bin Zawawi. Silakan. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Soalan IGAN nombor 5. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Ya. Selamat pagi dan salam sejahtera. Untuk maklumat ahli yang berhormat, sehingga 30 Jun tahun 2022 terdapat 84 bilangan projek yang dikategorikan sebagai projek lewat jadual berbanding daripada jumlah 696 bilangan projek kerajaan dalam pembinaan secara keseluruhan yang sedang dilaksanakan oleh JKR Malaysia, iaitu bersamaan dengan 12%. Kenaikan kos harga bahan binaan merupakan salah satu punca utama menyebabkan kelewatan. Namun, faktor-faktor luar jangka yang lain turut menyumbang kepada kelewatan siap projek kerajaan. Di samping faktor kenaikan kos harga binaan,
masalah gangguan rantaian bekalan bahan binaan, masalah kekurangan tenaga kerja binaan akibat pelaksanaan perintah kawal pergerakan sejak Mac tahun 2020 dan bencana banjir pada tahun 2021 bukan saja melambatkan kemajuan projek kerajaan, malah kemajuan projek swasta juga turut terjejas. Sebagai langkah proaktif bagi menangani masalah projek lambat siap yang disebabkan oleh kenaikan kos harga barang binaan, kerajaan telah bersetuju untuk melaksanakan syarat bagi perubahan harga atau dengan izin variation of price VOP dalam kontrak kerja. Pelaksanaan syarat VOP dalam kontrak kerja adalah untuk memastikan projek kerajaan tidak terjejas dan dapat disiapkan mengikut jadual. Merujuk kepada Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2.4, pelaksanaan syarat perubahan harga atau VOP dalam kontrak kerja pindaan pada 1 Mei 2022, syarat dan kaedah pengiraan VOP dalam kontrak kerja ini berkuat kuasa mulai 1 Januari 2021 sehingga 30 Jun 2022. Senarai bahan yang termasuk dalam pekeliling ini ialah yang pertama, besi bertetulang, crushed aggregate atau crusher run, mild steel pipe atau pipe air dan pipe pembentung, dan copper. Bagi meringankan lagi bebanan pemain industri pembinaan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 14 Julai 2022 telah mengumumkan kelulusan penambahan 11 lagi bahan binaan dalam pelaksanaan syarat VOP yang menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 15 bahan binaan yang telah diluluskan. Selain itu, Kementerian Kerja Raya turut mengadakan kerjasama dengan agensi kerajaan yang berkaitan dan pihak industri seperti pengeluar dan pengedar bahan binaan utama serta wakil kontraktor dalam memantau pergerakan bahan binaan. Beberapa sesi perbincangan dilaksanakan bagi mengenal pasti isu punca dan cabaran yang dihadapi serta membincangkan penyelesaian ke atas cabaran berkenaan. KKR melalui CIDB juga sentiasa melaksanakan aktiviti pemantauan harga purata bulanan berterusan semenjak tahun 2002. Data harga diterbitkan melalui portal National Construction Cost Center atau N3C dan boleh diakses oleh orang ramai. Penerbitan ini membolehkan pemantauan dibuat terhadap trend harga. Harga bahan binaan ini dikumpul melalui kerjasama dengan beberapa persatuan berkaitan pembinaan yang diperolehi daripada kontraktor, pembakal dan peruncit. Untuk memastikan tidak berlaku manipulasi harga bahan binaan di pasaran, Kementerian sentiasa memberi kerjasama dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna untuk pelaksanaan pemantauan harga bahan binaan dalam negara. Dalam pada itu, kerajaan melalui KPDNHEP akan mengambil tindakan undang-undang berdasarkan Akta Kawalan Harga dan NT Pencatutan 2011 dan peraturan-peraturan kawalan harga dan NT Pencatutan mekanisme untuk menentukan keuntungan tinggi yang tidak munasabah 2018 terhadap peniaga yang memanipulasi harga bahan binaan untuk keuntungan yang tidak munasabah. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Igan. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri atas jawapan yang diberikan. Masalah kenaikan harga barang binaan hingga kini semakin meruncing. Harga barang binaan telah naik sehingga lebih kurang 20% dan dianggarkan lebih kurang 75% kontraktor berdepan dengan masalah dan dibimbangi ramai yang gulung tikar. Dan keadaan ini semakin parah dan dengan keadaan inflasi yang melanda dunia serta kenaikan harga minyak dan masalah kekurangan pekerja. Yang Berhormat Menteri, keadaan ini sangat memberikan impak negatif ke atas sektor industri negara dan pasti banyak projek-projek kerajaan yang sakit. Soalan saya, mohon Yang Berhormat Timbalan Menteri jelaskan apakah langkah-langkah yang diambil bagi membantu kontraktor kecil, khususnya G1 dan G3 yang terkesan dengan kenaikan harga barang untuk dapat meneruskan projek-projek mereka, dan apakah tindakan yang diambil oleh pihak kementerian bagi memastikan projek-projek yang
tenat yang disebut tadi ada 84 daripada 696 bilangan projek di seluruh negara. Supaya dapat menyiapkan projek-projek yang telah dilaksanakan dan sedang dilaksanakan untuk memberi manfaat kepada kesejahteraan rakyat. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Igan. Seperti mana yang dikatakan tadi, isu kenaikan harga bahan binaan ini merupakan isu global yang dialami oleh seluruh dunia. Tetapi walau bagaimanapun, agensi-agensi kerajaan yang dipertanggungjawab untuk melaksanakan projek-projek kerajaan, sebelum sebuah projek itu di-award, kita akan menggunakan anggaran jabatan yang mengambil kira faktor seperti lokasi, keadaan tapak dan harga pasaran semasa untuk memastikan bahawa apabila pelawaan tender ataupun sebut harga itu dibuat, dia adalah pada harga yang munasabah untuk memastikan projek itu dapat disiapkan. Pada masa yang sama, beberapa usaha sebagai contoh di bawah agensi CIDB ataupun Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia, kita juga telah mewujudkan satu program yang dinamakan Accelerator Program yang khusus kepada kontraktor beliak yang baru dalam grade G1 hingga ke G4. Melalui kursus peningkatan kapasiti ini, kita juga memberikan on-the-job training di mana peruntukan sebanyak 10 juta telah disediakan. Dan kontraktor golongan belia ini apabila dia tamat kursus ini, dia akan ditawarkan untuk menyertai projek-projek kerajaan bernilai 200 juta dan dilaksanakan dengan 7 rakan strategik seperti JPM, KPLB, KPKT, KWP, MAFI, KSM dan juga KBS. Terima kasih. Silakan. Pokok sana. Baik, terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Saya nak dapatkan penjelasan bukan soal projek lambat siap. Tapi projek tak mula-mula lagi walaupun sudah hampir 15 tahun diisytiharkan untuk projek naik taraf dan pembesaran jalan di persimpangan jalan hutan kampung dengan jalan Langgar menuju ke jalan di jambatan kepala batas iaitu sempadan dengan kawasan Kubang Pasu. Jalan ini telah memberikan satu kesan. Pertama sekali pengambilan tanah dah dibuat, Tan Sri. Pengambilan tanah dah dibuat, dah bayar. Duit pun saya ingat dah habis dah, umur tuan-tuan tanah dulu pun ada sebahagiannya telah pun meninggal dunia. Jadi isunya sekarang bila tak dapat dibuat jalan, soal penyelenggaraan parit pun tidak boleh berlaku dengan baik dan menyebabkan banjir. Tahun ini sudah 4 kali di sebuah kampung dinamakan kampung darat, dan ini memberikan kesan yang sangat tidak baik kepada penduduk di situ. Jadi saya nak tahu apa status projek ini. Apa status projek ini? Saya percaya Ketua Setiausaha Kementerian tahu tentang jalan ini, jalan hutan kampung, sebab dia adalah berasal daripada kawasan Parlimen Pokok Senar. Jadi kalau tak dapat jawapan hari ini, saya minta jawapan bertulis status projek. Adakah dibatal ataupun bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Untuk maklumat ahli-ahli yang berhormat, kenaikan harga bahan binaan ini merupakan hanya antara satu faktor kelewatan projek. Faktor-faktor yang lain sebagai contoh kelewatan dalam mendapatkan kelulusan kebenaran merancang daripada PBT ataupun isu kelewatan pengambilan balik tanah, juga ada isu kelewatan kerja pengalihan utiliti ataupun masalah aliran tunai kontraktor, ataupun mungkin terdapat perubahan skop dan reka bentuk kepada projek tersebut. Jadi untuk menjawab tentang projek yang spesifik daripada YB Pokok Senar tadi, saya akan rujuk balik dengan rekod kementerian dan saya akan membekalkan jawapan secara bertulis. Sekian dan terima kasih. Soalan tambahan, ringkas saja. Pelulangan. Ya. Terima kasih. Ulangan semua. Timbalan Menteri, jawapan berkenaan dengan kontraktor-kontraktor yang tertekan sebab harga yang naik ini, kebanyakan mereka telah diterminatkan dan akan diterminatkan.
saya sangat simpati kepada kontraktor-kontraktor tersebut. Walaupun telah disebutkan tadi ada kajian terhadap syarat perjanjian BOP PK 2.4 Kementerian Keuangan, tetapi kebanyakan penjawat-penjawat awam yang menjadi stakeholder kepada projek kerajaan, mereka mengatakan mereka hanya berpegang kepada perjanjian ini dengan harga ini, dan akhirnya berlaku terminate itu, dan 30% daripada 132,000 kontraktor dijangkakan akan gulung tikar. Ini telah disebutkan oleh Presiden PKMM Datuk Seri Muhammad Fadil. Saya harap Timbalan Menteri dan juga kementerian-kementerian berkaitan dapat melihat perkara ini, membantu kontraktor-kontraktor di luar sana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ahli yang berhormat. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, sebenarnya ada beberapa usaha yang kita sentiasa bantu untuk memastikan bahawa projek itu dapat diteruskan dan dapat disiapkan. Contoh VOP dan juga EOT ataupun pelanjutan masa. Dan kita akan bekerjasama dengan sebaik-baiknya dengan kontraktor untuk memastikan bahawa penamatan projek ataupun penamatan kontrak itu adalah last resort, dan hanya sekiranya projek itu dikategorikan sebagai sakit dan kontraktor tidak menunjukkan kemampuan untuk meneruskan projek itu, barulah kita terpaksa menamatkan dan mungkin buat retender ataupun di award semula kepada kontraktor yang lain. Berkaitan pula dengan statistik yang dinyatakan oleh YB tadi, saya kena rujuk dengan statistik rasmi dalam rekod kita, iaitu pembaharuan lesen melalui CIDB. Apabila saya dapat statistik yang rasmi melalui CIDB, saya boleh bekalkan data itu secara bertulis kepada yang berhormat. Terima kasih. Terima kasih. Yang berhormat Tuan Haji Muhammad Sabu, silakan. Tuan Ketua, soalan nombor 6. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kota Raja atas soalan ini. Saya minta izin untuk menjawab bersekali dengan soalan yang hampir sama dari Yang Berhormat Jerlun pada tarikhnya hari ini juga, dan Yang Berhormat Sik pada tarikhnya 21 Julai 22. Berkaitan konflik yang berlaku di Ukraine, kita memahami apakah latar belakang geopolitik yang menyebabkan konflik ini tercetus. Dan sebagai sebuah negara yang berdaulat, Malaysia kekal dengan dasar berkecuali. Kita pada waktu yang sama tidak bersetuju dengan pencerobohan oleh mana-mana negara ke atas mana-mana negara yang merdeka. Pada waktu yang sama juga kita tidak mahu ditarik atau didesak untuk mempolitikkan isu ini atau menyebabkan kita terpaksa menyokong mana-mana pihak. Pada waktu yang sama, kita menjaga hubungan bilateral yang baik dengan kedua-dua Rusia dan Ukraine, dan kita berharap dan kita menyokong kerja-kerja dan usaha-usaha diplomatik untuk segera mendapatkan peaceful solution dengan izin kepada konflik yang sedang berlaku. Dari segi ekonomi, jumlah perdagangan antara Malaysia dengan Rusia ialah lebih kurang bernilai RM8.781 bilion ringgit, dengan Ukraine berjumlah lebih kurang RM1.461 bilion. Kedua-dua ini iaitu sebanyak 10.242 bilion ialah 0.5% daripada keseluruhan jumlah perdagangan global Malaysia. Umum mengetahui bahawa gangguan kepada rantaian bekalan akan mempengaruhi sektor perdagangan dunia dan Malaysia tidak terkecuali. Sejak tercetusnya konflik pada 24 Februari 2022, ternyata bilangan ekspor antara Malaysia dengan Rusia dan Ukraine merekodkan penurunan. Walau bagaimanapun, penurunan hanya memberikan kesan minimal kepada prestasi keseluruhan sektor ekspor Malaysia. Sumber import terbesar Malaysia daripada Rusia ialah petroleum dan arang batu, manakala Malaysia mengimport gandum dan bijiran serta minyak bunga matahari daripada Ukraine. Industri pembuatan chip tempatan telah terkesan akibat konflik ini
Malaysia menyumbang sebanyak 13% kepada sektor pengujian dan pembungkusan chip dunia. Sektor ini terkesan kerana Rusia dan Ukraine merupakan pengeluar bagi neon dan palladium, iaitu bahan utama dalam pembuatan semikonduktor. Hal ini akan menyebabkan pengurangan ekspor komponen tersebut ke pasaran dunia, terutamanya di Eropah. Kerajaan melalui MITI khususnya secara berterusan melaksanakan langkah-langkah proaktif untuk mengurangkan kesan sporadik ke atas ekonomi negara akibat daripada konflik Rusia-Ukraine. Antara lain, kerajaan komited untuk melonjakkan prestasi perdagangan antarabangsa dan pelaburan negara dengan menggalakkan penerokaan pasaran baru bersama negara-negara dagang yang tidak terlibat dalam konflik tersebut. Ini dilaksanakan melalui komitmen konsesi tarif di bawah 16 perjanjian perdagangan bebas yang berkuat kuasa dan telah diratifikasi oleh Malaysia, khususnya dengan negara sumber bagi bahan mentah atau separa mentah atau telah diproses industri pembuatan produk ekspor Malaysia. Selain itu, melalui MITI juga kerajaan sentiasa menggalakkan industri tempatan untuk membagaikan produk pengganti ekspor bagi merebut peluang-peluang permintaan pasaran baharu yang wujud akibat konflik tersebut. Akhirnya, Tuan Yang di-Pertua, saya nak bagi satu contoh. Misalnya semasa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melawat Turki baru-baru ini, antara yang dibincangkan ialah soal keselamatan atau security makanan dan bagaimana sekiranya boleh diadakan reverse investment berkaitan dengan produk-produk makanan di Turki untuk memenuhi sebahagian daripada keperluan bekalan makanan di Malaysia. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Amat. Tuan Yang di-Pertua, ada atau tidak lagi yang barang yang kita telah order daripada Ukraine tergendala kerana peperangan ini untuk sampai ikut jadual? Perkara yang kedua saya nak sebut di sini iaitu kerajaan untuk memastikan rantau ini tidak akan terlibat secara langsung dalam pergolakan. Apakah tindakan keluarga Sultan Sulu menyaman hal Sabah ini di Perancis dan juga di Spain boleh menimbulkan satu pergolakan baru di rantau ini? Minta Menteri Luar memberi pandangan hal ini. Terima kasih. Tuan Yang di-Pertua, saya akan jawab secara bertulis kerana detail berkaitan dengan sama ada masih ada bekalan yang sudah dipesan terlebih dahulu tetapi masih belum sampai. Berkaitan keselamatan rantau ini dan kemungkinan ia terpalit atau terjejas atau apa yang berlaku di Ukraine mungkin berlaku di sini. Yang ini saya tak beranilah nak mengatakan ya atau tidak. Namun kita sebagai kerajaan sentiasa mengamalkan dasar aman bebas dan berkecuali di kawasan Asia Tenggara, di ASEAN. Kita menggunakan pendekatan apa yang disebut sebagai ASEAN Outlook on the Indo-Pacific sebagai cara kita memintas, kalau boleh saya gunakan istilah itu, pandangan kuasa-kuasa dari luar kawasan ini yang semuanya berminat dengan kawasan di Asia Tenggara. Yang jauh dari sini pun minat, yang dekat dah tentu berminat. Berkaitan dengan tuntutan waris Sultan Sulu, saya fikir itu mungkin tidak ada kaitan dengan hal yang demikian. Namun saya fikir bab itu kita akan jawab pada waktu yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Ada soalan tambahan lain? Ya, sebelah sini. Silakan Yang Amat Batu Kawan. Terima kasih Tuan Speaker. Yang Berhormat Menteri, saya ingin bertanya apakah keputusan daripada sistem kajian Malaysia mengenai sistem pesanan kewangan Rusia. Saya mendapat berita ini melalui satu laporan dalam berita negara kita dan juga apa pendirian negara Malaysia mengenai oligarks ataupun ahli-ahli perniagaan Rusia yang masih lagi beroperasi di Malaysia, di mana sumbangan wang daripada perniagaan di sini yang dihantar ke Rusia digunakan ke atas assault ke atas Ukraine. Terima kasih.
Ada 3 perkara di sini. Yang pertama ialah kita apabila melibatkan individu ataupun syarikat-syarikat perniagaan yang sah, kita sukar nak mengambil keputusan sama ada dia ini A atau dia ini B. Ya. Kalau dia seorang peniaga atau syarikat yang berdaftar yang sah, maka sebagai sebuah negara perdagangan kita tidak mengambil tahu tentang latar belakangnya kecuali kita ada alasan yang jelas. Lagipun ada waktunya kita juga harus berhati-hati kerana naratif tentang orang lain ini ada masanya orang lain yang mainkan. Jadi kita tak nak terperangkap dengan cerita daripada orang lain tentang orang lain. Dalam musim apa yang berlaku sekarang ni banyak sangat cerita dari suatu kuasa kepada pihak yang lain, jadi kita tak mahu terperangkap. Yang kedua, Pendirian Malaysia lazimnya dari dulu lagi ialah kalau ada sesebuah negara sedang berhadapan dengan sesuatu masalah dengan mana-mana arkitektur keuangan atau perdagangan antarabangsa, sikap kita ialah kita tidak mahu dia dinyah keluar begitu saja. Kita mahu supaya apa-apa tindakan yang dikenakan kepada mereka itu biarlah dengan adil. Saya bagi contoh Tuan Yang di-Pertua. Ada sebuah negara sahabat, ini zaman di hujung pentadbiran BN dan di awal pentadbiran PH. Ada sebuah negara sahabat yang ingin disenarai hitamkan daripada suatu arkitektur keuangan antarabangsa, dan Malaysia pada masa itu mengambil tindakan membantu negara sahabat itu, bukan mengatakan sistem dia betul dan sistem dia tidak salah, tapi jangan dia disenarai hitamkan. Kerana kalau dia disenarai hitamkan, yang susahnya rakyat negara sahabat itu. Maaflah saya terpaksa tak sebut nama negara itu untuk menjaga kepentingan diplomatik. Yang ketiga ialah yang ini serta-merta kita sedang memantau lebih kurang 800 anak-anak Malaysia dan juga pekerja Malaysia yang berada di Rusia yang sekarang menghadapi masalah apabila mereka nak menerima wang dari Malaysia daripada ibu bapa, termasuk 27 orang pelajar yang ditaja oleh MARA. Jadi ini pihak kami sedang melihat kalau sekiranya sudah sampai tak boleh dihantar secara dalam talian, kita mungkin terpaksa mencari jalan-jalan alternatif untuk memastikan anak-anak kita yang belajar di sana khususnya masih dapat menerima penghantaran wang daripada ibu bapa mereka. Terima kasih. Kalau kerai, ringkas ya. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Iklim global sedang menekan. Apakah kita sudah bersedia? Soalan bagi banjir diutarakan. Nombor 7 soalan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Yang Berhormat Kul Kerai, Tan Sri Tuan di-Pertua. Bagi meningkatkan daya tahan dan kesediaan negara untuk menghadapi impak perubahan iklim, Kementerian Alam Sekitar dan Air mengarus perdanakan adaptasi perubahan iklim dalam pengurusan banjir. Ini turut mengambil kira integrasi pengurusan risiko bencana melalui mitigasi jangka pendek dan jangka panjang. Pengurusan banjir melibatkan pendekatan secara struktur dan bukan struktur. Antara perkara yang diberi perhatian adalah tentang peningkatan reka bentuk struktur utama pengurusan banjir daripada 100 tahun ARI kepada 200 tahun ARI setelah kita mengambil kira tentang faktor perubahan iklim yang berlaku di seluruh dunia. Di samping itu, Kementerian Alam Sekitar dan Air juga melalui Jabatan Pengairan dan Saliran telah merancang pelan jangka pendek dan jangka panjang memfokus kepada kerja-kerja bagi mendalam, menaik taraf dan membaik pulih sistem pengurusan banjir di seluruh negara melalui pendekatan pengurusan banjir secara bersepadu. Tuan di-Pertua, Tan Sri Tuan di-Pertua, pengurusan banjir secara bersepadu ini akan mengimbangi kaedah struktur dan bukan struktur secara optimum dalam melindungi dan mengurangkan risiko banjir di satu kawasan. Kaedah struktur yang digunakan termasuklah peningkatan kapasiti longkang utama dan sungai, pembinaan empangan, takungan air pinggiran sungai atau TAPS, pembinaan struktur sabu, kolam takungan, lencungan sungai dan pembinaan benteng banjir atau dengan izin flood wall dan sistem pam yang kita gunakan.
Namun begitu, Kementerian melihat bahawa pembinaan kaedah bukan struktur perlu diberi fokus yang agak serius. Itu yang melibatkan soal pematuhan pembangunan, pengurusan dataran banjir, perancangan guna tanah, kawalan dan pematuhan pembangunan serta sistem ramalan dan amaran banjir, peta banjir dan pelaksanaan program kesedaran di kalangan masyarakat. Ingin dimaklumkan bahawa usaha menangani isu banjir dan perubahan iklim merentasi pelbagai kementerian dan agensi kerajaan, termasuklah pihak berkuasa tempatan PBT, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Jabatan Kerja Raya dan kerajaan-kerajaan negeri yang perlu berganding bahu bagi mengatasi masalah yang berlaku. Terima kasih. Terima kasih. Ringkas, Muhammad. Terima kasih atas jawapan Yang Berhormat Menteri. Soalan tambahan saya ialah mohon Yang Berhormat Menteri maklumkan komponen pembangunan lembangan sungai bersepadu PLSB Sungai Kelantan Fasa 2, khususnya yang berkaitan dengan rancangan tempatan banjir RTB di Kuala Krai. Terima kasih, Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih. Untuk makluman, banjir di Sungai Kelantan disumbangkan oleh dua lembangan sungai utama, iaitu Sungai Lebih yang mendatang lebih kurang dalam ataupun menghasilkan 60% punca banjir di Kelantan, dan Sungai Nenggiri sebanyak 20%. Bagi pembangunan lembangan sungai bersepadu Sungai Kelantan Fasa 2 sebagaimana dibangkitkan, di antara komponen bagi seluruh Sungai Kelantan ini Fasa 2 yang melibatkan kos lebih kurang 1.9 bilion ringgit, dan untuk RTB yang melibatkan 3 pakej utama seluruh Sungai Kelantan, iaitu RTB Kuala Krai dianggaran kos lebih kurang 700 juta, RTB Tanah Merah lebih kurang 440 juta dan RTB Kota Baru dengan kos 750 juta. Bagi menjawab tentang struktur yang RTB Kuala Krai, kita ada 4 komponen utama yang melibatkan pembinaan ban ataupun tembok banjir, penggerukan sungai dan pembinaan pintu kawalan banjir serta pengalihan utiliti. Itu 4 komponen utama yang berlaku di situ. Terima kasih. Silakan Jelutung, ringkas ya. Terima kasih Tan Sri Speaker. Bercakap tentang banjir, soalan saya kepada Menteri Kerajaan Persekutuan. Adakah Menteri tahu tentang kejadian yang berlaku di Gunung Inas, Kupang, Baling? Pertama, yang menyebabkan banjir kilat akibat kerja-kerja menanam pokok durian. Dan adakah Menteri tahu ini telah menyebabkan masalah bekalan air di Pulau Pinang? Dan adakah Menteri Kerajaan Persekutuan melawat Pulau Pinang untuk menunjukkan keprihatinan? Terima kasih. Terima kasih. Untuk makluman Jelutung, bukan saja tahu, saya turun ke kawasan tersebut. Ya, dan saya bersama dengan beberapa orang menteri turun bagi melihat secara dekat dan melihat kepada isu yang berlaku. Untuk makluman Yang Berhormat, bahawa isu yang berlaku banjir di Yan Kedah di Baling baru-baru ini. Di Baling baru-baru ini, dia melibatkan suatu kampung yang kita kenal pasti seperti Kampung Iboi, Kampung Padang Lengkuas, Bukit Hangus, Padang Kampung Pisan dan sebagainya. Dan peningkatan air lebih kurang 0.2 meter hingga 3.0 meter. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, kajian yang dibuat oleh pihak Kementerian Alam Sekitar dan Air berhubung dengan punca-punca berlakunya banjir ataupun banjir kepala air yang berlaku di Baling baru-baru ini, mendapati bahawa beberapa kemungkinan yang berlaku sebab kadar hujan yang turun tidaklah terlebat. Ya, kalau kita lihat, kadar ialah hanya sekadar 40 mm, manakala stesen Kampung Ibu merekodkan 36 mm sahaja. Tapi dia mungkin berpunca daripada kolam takungan yang dibina di atas kawasan-kawasan pertanian tersebut yang mungkin pecah. Dan kita dapati kajian yang dibuat di peringkat awal mendapati ada satu kolam takungan yang pecah yang memungkinkan berlakunya banjir kepala air yang berlaku. Sehubungan dengan itu, pihak kementerian telah pun meluruskan segera ada 6 projek. Saya nak sebut, saya ringkas tentang perkara ini. Yang pertama, rancangan tempatan banjir Baling Fasa 1 yang melibatkan kos 15 juta ringgit. Peruntukan 1.5 juta juga diluruskan pada tahun 2022. RTB Baling Fasa 2 yang melibatkan kos banyak 160 juta. Yang 3 keperluan tambahan untuk projek tempatan banjir, iaitu kita membina 2 struktur sabu akibat daripada insiden tersebut sebanyak 20 juta diperuntukkan.
manakala projek-projek kecil bagi mendalamkan sungai, membina benteng sungai, pembaikan jambatan, denai sungai dan sebagainya berkurang 6 juta ringgit diluluskan. Dan kita jangka bahawa dengan kelulusan projek-projek ini kita akan dapat protek punca-punca utama sungai yang banjir berlaku di Baling. Terima kasih. Terima kasih. Datuk Speaker, satu lagi soalan. Satu lagi soalan, Datuk Speaker. Masa dah tamat. Maaf, dah lebih masa dah, 15 minit. Maaf ya. Ni musangking punya pasal. Yang berhormat, sekarang tamatlah sesi untuk waktu Standing order, Kota Belud. bagi jawab lisan pada hari ini. Standing order Kota Belud. Maaf, sekejap dulu. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul. Usul menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Ketua. Tan Sri Yang Ketua, bahawa menurut Peraturan 90/2 dan dengan persetujuan Yang di-Pertua, saya mengemukakan usul untuk berhentikan kuatkuasa Peraturan Mesyuarat 6, iaitu bagi menangguhkan pemilihan timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat seperti perkara nombor 1 yang tertera dalam aturan urusan mesyuarat dan usul-usul hari ini di mesyuarat ketiga akan datang. Terima kasih. Ada yang menyokong? Tuan Yang Di-Pertua, saya menyokong. Terima kasih. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang dikemukakan tadi hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju sila kata bersetuju. Yang tidak kata tidak. Lebih suara bersetuju maka usul disetujukan. Standing order 18.1. Satu lagi. Usul menteri yang nombor 2. Tan Sri Yang Ketua, mengikut Peraturan Mesyuarat 12.1, saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini tidak akan ditangguhkan sehingga jam 8 malam dan selepas itu majlis mesyuarat akan ditangguhkan sehingga jam 10 pagi. Hari Selasa 19 Julai 2022. Terima kasih Yang Menteri. Ada yang menyokong? Tan Sri Yang Ketua, saya mahu menyokong. Terima kasih Yang Berhormat. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang dikemukakan tadi hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang berhormat yang bersetuju sila kata bersetuju. Yang tidak kata tidak. Lebih suara bersetuju maka usul disetujukan. Ya, Yang Berhormat. Tuan Speaker, buat kali ketiga Tuan Speaker menolak usul yang saya bawa di Dewan Rakyat ini tentang tuntutan suluk. Saya cukup hairan. Saya mau tanya dengan Kerajaan Persekutuan, sampai tahap apa yang kamu mau membolehkan supaya bahas ini dibolehkan? Tuntutan ini dibolehkan, dibahas dalam Dewan ini. Ini soal kedaulatan negara, bukan soal remeh-temeh. To what extent? Pasal Sabah kah kamu tidak peduli? Sebab ini Sulu dia tuntut Sabah saja, bukan negeri-negeri lain. Tuan Speaker, ini kali ketiga Tuan Speaker, saya mau tanya dengan kerajaan. Kenapa kita hanya hantar stay of execution on the 12th of July? Sedangkan final award arbitrasi itu keluar pada 28 Februari. Saya mohon semua MP-MP daripada Sabah dan juga MP-MP lain ini untuk berdiri. Mohon supaya usul ini dibincangkan, dibahaskan dari dalam Dewan ini. Ini pasal Sabah. Alright, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat Pulai, silakan. Tuan Speaker, kadang-kadang saya rasa... Yang Berhormat cukup. Yang Berhormat Pulai, silakan. Tuan Sri Yang Ketua, saya juga Tuan Speaker menerima. Yang Berhormat, tolong. Sorry. Saya juga menerima usul. Ya. Saya ditolak. Ya. Dengan alasan bahawa subjudis. Ya. Tapi hari ini, Tuan Sri Yang Ketua, well reported locally and internationally. Ya. Isu ini adalah menjadi suatu perbahasan umum di peringkat lokal dan juga antarabangsa. Kalau subjudis, kalau Tan Sri membaca surat khabar pada hari ini, dia dinyatakan oleh Tan Sri Speaker Dewan Negara yang telah membuat satu komen, jangan bayar. Okey, subjudis atau tidak itu terpulang kepada mahkamah nanti. Tapi saya harap satu hujah yang konsisten.
saya bersetuju dengan kawan-kawan, rakan-rakan yang berhormat yang lain supaya isu ini perlu dibahas. Dan kita bawa usul pun bukan untuk kita pertikai hakim di Spain atau di mana-mana. Kita mahu satu penjelasan, suatu clarification kenapa ini berlaku. Dan rakyat perlu mendapat suatu pandangan menteri yang menjawab dalam parlimen. Kerana ini isu penting yang melibatkan maruah negara yang perlu kita pertahankan. Jadi saya harap Tan Sri Speaker, itu kuasa Speaker untuk menerima ataupun menolak, itu kita hormat. Tetapi we can consider. Ini bukan nak bincang tentang keputusan, tapi what actually happened. Dan rakyat perlu tahu kenapa ini berlaku dalam ke atas dua syarikat Petronas. Ini masalah kedaulatan dan isu integriti negara kita. Terima kasih. Terima kasih. Speaker Kota Yang Mohd Bukit Gelugur. Sekali lagi. Mic tak on. Oh, sorry. Hello. Tuan Speaker. Yang lain tolong offkan mic dulu. Silakan. Yang Bukit Gelugur, silakan. Ya. Okey. Terima kasih Tuan Speaker. Saya juga telah pun mengemukakan satu usul berkenaan dengan isu Petronas ini dan ianya telah pun ditolak seperti usul-usul lain. Persoalan yang ingin saya timbulkan bukan saja seperti mana saya sokong apa Kota Belud telah pun menyatakan tadi, tetapi apa yang lebih penting adalah pengkritikan di sini adalah terhadap the AG's Chambers yang diketuai oleh Abang Tuan Speaker. Nah, sekiranya Abang Tuan Speaker akan dikritisais atas isu ini yang sudah tentunya akan berlaku, you are in a conflict of interest. You cannot decide this motion. With the greatest of respect, you are a lawyer. Ada dua jenis Azhar. Azhar the activist and Azhar the speaker. Kalau Azhar the activist yang memutuskan ini, dia tidak akan memutuskan ini. Sebab ada conflict of interest. There is a clear conflict of interest in you deciding this motion. And I support, saya dengan segala hormatnya menyokong apa yang telah pun dikatakan oleh Kota Belud 3 kali. 3 kali. Ini kali ketiga kena reject. 3 Look what had kali happened now. motion ini telah pun persoalan ini ditolak. Ini satu perkara yang amat penting. Berbilion-bilion ringgit, Tuan Speaker. Berbilion. Why was a stay of execution given in so late? Betul. Adakah satu stay of execution itu sekarang berkuat kuasa? Semua persoalan ini perlu dijawab. That is why we are asking for this motion to be heard urgently. Tuan Speaker, I hope you reconsider your decision. Terima kasih. Terima kasih. Tuan Speaker. Cukup. Maaf. Bagi saya buat ruling sekarang. Ya. Minta pertanyaan Tuan Speaker. Tuan Speaker, can I just say something first, very briefly? Sorry. Saya, terima kasih Tuan Speaker. Last one. Ringkas, Yang Mohd. Ya, betul. Okey. Satu, saya nak betulkan kita, Yang Mohd Kinabatangan, ini bukan isu Sabah saja. Sebab perintah yang telah diperolehi akan menjejaskan semua aset Malaysia di luar negara. It's a Malaysian issue as well. Yep. Yang kedua, alasan yang digunakan adalah sub judice. Bagi saya dengan hormat, itu tak pakai dalam keadaan ini. Sub judice case apa? Case ialah di luar negara, di Spanyol, bukan di sini. Jadi Tuan Speaker, with all due respect, you cannot use sub judice. What we want to know dengan izin ialah apa yang berlaku daripada 2019 bila kes ini diketahui pada masa itu. Ada satu chapter dalam buku Mantan Peguam Negara yang menerangkan semua ini secara detail. Sepatutnya permohonan untuk mencelah dalam proceeding di Spanyol dan mengetipkan apa-apa yang berlaku di sana patut dibuat di awal 2020. Sebab Mantan Peguam Negara sebut dalam buku dia sudah mula persiapan pada masa itu. Tapi apa yang kita nak tahu sebagai Dewan yang mulia ini ialah kenapa itu tidak berlaku. Jadi Peguam Negara sekarang yang ambil alih, iaitu Abang Tuan Speaker, perlu menjelaskan atau melalui menteri.
kenapa permohonan untuk mencelah dalam Sepanyol prosiding timbang tara atau arbitrasi di Sepanyol tidak dibuat pada masa itu, dan 2 tahun sudah lalu. Dan sekarang kita dan baru awal tahun ni perintah keluar untuk yang membolehkan pemohon-pemohon iaitu kumpulan Sulu ini pergi merampas atau cari aset Malaysia di luar negara. Somebody has to answer that. And why was putting billions of ringgit dengan izin of Malaysian assets at risk? That is nothing to do with sub judice. It is an explanation the kerajaan owes the people of Malaysia. So the reason you are giving sub judice is not applicable. Speaker, sedikit tambahan. Cukup. Maaf ya. Pertama sekali tentang Petronas dan asetnya di Azerbaijan. Sebenarnya pada sesi yang lepas, saya tak ingat bila, saya telah pun mengizinkan satu usul tergempar juga, di mana pelupusan aset di Azerbaijan itu dibincangkan. Ya, jadi ianya Baik, masih lagi bersama saya Khairul Hafiz Yunus dalam langsung dari Parlimen, dan ketika ini sesi pembahasan masih lagi berlangsung dan pastinya menjadi tumpuan kepada aturan urusan mesyuarat, pastinya soalan-soalan yang di barisan teratas sekali, dan pastinya yang menjadi tumpuan kita adalah berkenaan dengan Ahli Parlimen Port Dickson meminta Perdana Menteri menyatakan langkah-langkah yang diambil berkenaan dengan peningkatan harga barang. Ini kerana supaya kekal pada harga mampu milik kepada rakyat. Dan jawapan balas yang dikongsikan oleh Yang Amat Berhormat Bera sendiri, iaitu Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, berkata bahawa kenaikan harga barang merupakan fenomena global akibat pandemik COVID-19 dan krisis dunia. Ini bermakna ianya tidak hanya berlaku dalam negara kita tetapi di peringkat dunia. Dan Perdana Menteri juga turut menambah bahawa kerajaan sedang mencari mekanisme yang sesuai untuk subsidi bersasar supaya fokus diterima kepada mereka yang benar-benar berhak dan tidak tersasar. Itu antara mekanisme yang ditekankan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan daripada itu juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menambah bahawa pasukan khas jihad tangani inflasi yang telah pun ditubuhkan akan mengadakan mesyuarat 2 kali seminggu dan melaporkan kepada rakyat tindakan yang akan dilakukan. Dan apa yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, pasukan khas jihad tangani inflasi yang dipimpin oleh Yang Berhormat Tan Sri Ketereh, iaitu Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Tan Pelayanan Anwar Haji Musa yang juga merupakan Menteri Kekom, akan melakukan dan juga mengadakan sidang media 2 kali seminggu dalam memastikan maklumat itu sampai kepada rakyat tentang apa yang dilakukan oleh pasukan khas ini, dalam memastikan bahawa keadaan dan juga kenaikan harga barang ini dalam keadaan terkawal. Dan dalam pada itu juga berkenaan dengan peningkatan harga barang juga, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyatakan bahawa subsidi yang diperuntukkan hari ini lebih 77 bilion berbanding peruntukan asal sebanyak 31 bilion bagi tahun 2022. Dan daripada jumlah ini sebenarnya 1.1 bilion diperuntukkan kepada subsidi ayam dan telur, dan memastikan bahawa masyarakat dan juga mereka boleh berniaga seperti biasa. Baik, itu antara yang menjadi tumpuan kita di Dewan Rakyat sejak awal pagi tadi, sejak jam 10, dan kini masih lagi berlangsung. Dan kepada anda boleh juga mengikuti kami secara penstreaman langsung di Dewan Rakyat ketika ini melalui rtmclick.rtm.gov.my /RTM Parlimen dan juga rtmparlimen.rtm.gov.my, dan juga anda boleh turun aplikasi RTM Click menerusi Google Play Store, Apple App Store dan juga Huawei Apps Gallery. Baik, mesyuarat akan bersambung lagi pada esok dan juga pada waktu yang sama dan juga siaran sama bersama dengan rakan-rakan penyampai yang lain. Dan terima kasih kerana menonton dan teruskan bersama dengan RTM untuk maklumat berikutnya. Saya Hafidh Hasan. Assalamualaikum.